Berjumpa lagi kita dalam siri yang ke-14. Alhamdulillah, insyaAllah, dalam sesi penerangan kita berkenaan dengan petugas haraman, mutawifah ataupun tour leader lah dalam membimbing jemaah umrah khususnya, insyaAllah. Pada siri yang ke-13, iaitu semalam kita ada membincangkan berkenaan dengan perjalanan kita daripada Jeddah, iaitu kita boleh lihat gambar, dan kita menuju ke Madinah. Dalam perjalanan menuju ke Madinah tu kita bincang panjang lebar jugalah, iaitu cabaran, halangan ataupun panduan semasa kita dalam perjalanan bersama jemaah, stop di Arid, sampailah kita tiba di Madinah. InsyaAllah kita hari ini kita bincang pengurusan di Madinah, iaitu melibatkan hotel dan sebagainya, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua warga Facebook Tiram Travel, khususnya bakal-bakal mutawif kita, kepada jemaah insyaAllah, dan juga para penonton lah dalam warga Facebook Tiram Travel, insyaAllah. Mudah-mudahan gambaran dan juga perkongsian yang saya sharing ini dapat memberi sedikit panduan dan juga gambaran serta tambahlah info-info tambahan, insyaAllah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung kembali tentang perbincangan kita, dan tapi sebelum itu kita sama-samalah kita berbincang dan memberi pandangan. Kalau sahabat-sahabat kita yang melihat live ni boleh komen sama ada sekiranya ada cadangan, bantahan ataupun pembetulan daripada mungkin kesilapan saya dalam memberi penerangan, dan apa-apa ulasan boleh komen di ruang komen, insyaAllah. Yang mana sebelum-sebelum ni saya membuat kelas secara Google Meet yang kami boleh interact antara dua hala, tapi cuma melalui Facebook Live ni mungkin kita boleh komen saja, insyaAllah. Kita berkenaan dengan so saya tengok komen di sini. Hajah Rabiah, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ni apa program Hajah? Hari Minggu kita sambung kembali dalam penerangan kita, iaitu kita lihat slide kita terlibat dengan hotel, iaitu apabila kita menguruskan jemaah. Perbincangan kita hari ini adalah di Hotel Madinah. Nanti kita bincang di Hotel Makkah. Di hotel, untuk makluman anda semua, apabila kita menguruskan jemaah umrah, hotel antara part ataupun bidang tugas group leader ataupun mutawif yang tidak kurang pentingnya. Selain kita bertugas di airport, di hotel, di immigration, di mana lagi, di tempat-tempat yang melibatkan pergerakan-pergerakan ni, melibatkan ground handling, iaitu transport, makan minum, kebajikan, lagi apa lagi, melibatkan kematian dan sebagainya lah. Okay, hotel ni antara satu skop ataupun bidang tugas group leader mutawif yang perlu diberi perhatian, kerana hotel antara orang kata apa, agenda yang ataupun pengurusan yang terpenting, yang mana melibatkan kemudahan keselesaan jemaah. Okey. Kita sedia maklum hotel kita ada dua tempat, dua destinasi, iaitu hotel di Makkah dan juga Madinah. So kita terlibat dengan dua hotel lah, dua hotel. Biasanya kalau kita umrah ziarah, kita mungkin terlibat dengan 3 hotel, iaitu tempat kita ziarah tawalatan. Contohnya umrah ziarah Istanbul, Turki dan juga sebagainya lah. Biasanya bila umrah ziarah ni kita pergi melawat dulu, kita pergi melancong dahulu, yang mana kita akan check in hotel di contohnya Istanbul, di Kairo dan sebagainya, dan kita balik ke Madinah, kita terlibat dengan hotel Madinah, dan kita ke Mekah, kita terlibat dengan hotel di Mekah. So bagi umrah yang biasa ni, maksudnya umrah pergi Mekah dan Madinah saja, kita terlibat 2 hotel. So 2 hotel yang melibatkan, mungkin ada perbezaan dari segi menguruskan jemaah di hotel-hotel yang kita akan bincangkan ni, insyaAllah. Jadi di Hotel Madinah pada dahulunya kami
pada sebelum-sebelum ni kami banyak mengambil hotel 3 star, 2 star dan sebagainya, yang mana dari segi pengurusannya berbeza dengan hotel-hotel yang 5 star dan sebagainya lah, 6 star. Mungkin dia ada standard yang perlu dipatuhi, SOP dan sebagainya. Itu antara yang perlu diberi perhatian kepada group leader, jemaah dan sebagainya. Sebab setiap hotel ataupun apabila melibatkan standard star hotel-hotel ni, dia ada SOP yang perlu jemaah dan juga leader lah mutawif patuhi. Kita ambil sebagai contoh, kalau hotel 5 star kita tak boleh longgokkan luggage kita di lobi, contoh jadi longgok maksudnya longgok by group lah masa kita nak check out dan sebagainya. Masa kita rebel tak ada masalah lah. Kemudian kita tak boleh tampal sebarangan notis di papan kenyataan dan sebagainya. Tapi kalau hotel 3 star, 2 star ni biasanya tak ada masalah lah. Kita tampal notis di ruang makan, di lobi, di lift dan mana-mana, biasanya tak ada masalah. Dan banyak lagi lah prosedur SOP yang kita perlu patuhi. Okey, semasa kita dalam perjalanan daripada bas kita nak sampai ke Hotel Madinah ni, antara maksudnya sebelum kita sampai hotel tu, jadi kita perlu ingatkan, kita perlu beri taklimat kepada ahli jemaah kita bahawa perkara-perkara seperti berikut saya terangkan. Terima kasih Haji Imam Akib kita ada masuk tengok ni. Kalau ada kesilapan dan juga pembetulan, minta cadangan dan komen Tuan Haji Akib kita, Ustaz kita ni, Ustaz Mutawif kita pagi-pagi dah masuk. Hari ni saya buat perkongsian pengalaman tentang pengurusan jemaah umrah di Hotel Madinah. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang boleh kita bincang, komen, silakan insyaAllah. Okay, sebelum kita tiba di hotel di Madinah, biasanya perkara-perkara yang perlu kita take note ataupun kita perlu uruskan dengan jemaah, iaitu kita perbanyak, yang pertama kita dalam bas kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Kita ajak jemaah-jemaah kita selawat sebab kita sudah menghampiri Masjid Nabi. Kita boleh nampak, kadang-kadang kita boleh nampak kalau dalam 4 atau 5 kilometer ataupun 10 kilometer kita on the way nak ke Madinah, ke Masjid Nabi tu, kita dah nampak menara masjid, ataupun kita boleh nampak cahaya daripada masjid. Memang terang lah sebab lampu banyak kan. Jadi kita perbanyakkanlah selawat bersama dengan jemaah kita. Selawat kita ajak berjemaah ataupun mungkin kita boleh ingatkan diorang secara individu dan sebagainya. Kemudian di samping kita menghampiri masjid tu, kita memberi taklimat seperti berikut. Kita memberi penerangan tentang kedudukan hotel kita, sama ada di pintu nombor berapa. Kalau masjid biasanya kita, kalau di Madinah ni selalunya kita akan bagi kedudukan berdasarkan nombor pintu masjid. Kalau contoh hotel A, hotel B, dia berhadapan ataupun berdekatan dengan pintu Masjid Nabi nombor berapa. Contohnya yang keadaan ataupun yang kami selalu duduk, hotel Ansar Jadid, hotel Ilham Majidi, hotel ODST, Concord dan sebagainya, yang pintunya yang berdekatan ataupun laluan pintu Masjid Nabi ni antara 15, 16, 17 dan area-area berdekatan lah. Jadi kalau Ilham Majidi berhadapan dengan pintu gate Masjid Nabi nombor 17, kita just bagi inform kepada jemaah nombor pintu. Tu point lah, itu point. Kalau panduan, kalau jemaah kita mungkin terlupa untuk cari jalan balik ke hotel dan sebagainya, kita gunakan nombor gate masjid sebagai point ataupun clue untuk memudahkan jemaah kita mencari jalan balik ke hotel kita. Kita bagi tahu nombor masjid. So tolong ingatlah hotel kita kedudukannya pintu gate masjid nombor sekian-sekian, nombor 17, nombor 18. Sekiranya kalau jemaah confuse, keliru, cari hotel tak jumpa dan sebagainya, cuba cari gate masjid nombor sekian-sekian dan kita akan lihat kiri kanan dan mungkin kita akan dapat cam kembali kedudukan hotel kita. Sebab apa? Kalau kita tak berpandukan nombor gate masjid ni, mungkin kemungkinan besar jemaah-jemaah yang mungkin yang pertama kali lah selalunya
Jangan kata yang pertama kali, yang selalu pun kadang-kadang boleh confuse. Yang mana kalau kita lihat bangunan hotel di Masjid Nabi ni semuanya boleh dikatakan seragam. Satu level 13 tingkat seragam sama tinggi, dan mungkin kita tak cam, kita susah nak cam dengan nama hotel dan sebagainya. Jadi kita mungkin akan cuba kita bayangkan kalau kita pusing satu Masjid Nabi tu pun, nak dapat satu pusingan tu pun bukannya kecil lah, besar. Saya ingat mungkin boleh jejak sampai berapa kilo lah. Kalau satu arah tu mungkin saya rasa mungkin 2 kilo dekat dalam 3 kilo 4 kilo satu pusingan Masjid Nabi, kalau tak silap saya lah. Kalau siapa yang ada maklumat boleh komen. Jadi kalau kita nak kalau jemaah kita, lagi-lagi jemaah kita yang uzur nak cari pusing masjid, satu pusingan, nak cari hotel tak jumpa, memang satu cabaran jugalah. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita nak pesan kepada jemaah. Dan selain daripada tu, masa perjalanan juga kita boleh pesan ke perkara yang lain dari segi, ialah macam kita bincang sebelum ni, kita mungkin boleh bagi briefing sedikit berkenaan dengan makan minum, waktu makan dan sebagainya, dan juga lain-lain lah tambahan tentang kita bagi overview, kita bagi gambaran keseluruhan sepanjang kita berada di Madinah ni, apa program kita dan apa aktiviti kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Sebab apa? Sebab kita dah bincang sebelum ni, jemaah di samping kita punya program, di samping di samping syarikat punya program rasmi, Mutawif punya program tambahan, jemaah juga ada program-program yang tersendiri. Diorang pun ada juga perancangan-perancangan mereka semasa berada di Madinah. Jadi kita perlu untuk memberi gambaran tentang aktiviti program kita di Makkah Madinah sepanjang hari-hari kita berada di sana. Bila kita dah inform everything kepada diorang, jadi jemaah pun boleh cuba untuk susun program pejabat, program office, program syarikat, program mutawif dengan program personal. Jadi ini antara yang mungkin kita boleh beri perhatian juga sebenarnya. Jadi jemaah kita sedia maklumlah, jemaah bukan selalu pergi. Jadi bila dia nak pergi, dia memang rancang program dengan detail lah. Hari ni nak buat apa, nak ke mana, nak beli apa. Dan kalau saya pernah lihat jemaah ni sampai buat checklist, checklist lah, barang ni, barang tu, barang ni. Contohlah, checklist tu, checklist untuk shopping, checklist untuk ibadah pun ada macam-macam dia orang sudah. Memang dia orang sangat berhalusi dan detail lah. Jadi ini antara orang kata gelagat dan juga ragam jemaah-jemaah umrah, jemaah kita lah. Jemaah kita sebagai petugas ni, kita kena raikan kehendak mereka lah sebagai jemaah. Okey, kita lihat komen Hajah Zamilah. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Dah start buat kuih ke? Tuan Haji Nabil Al-Mujahidin, nama dahsyat nama dia. Siti Zubaidah, Rozidah, Imam Akib. Rozidah kata pintu lobi Ansar Jadid betul-betul tegak dengan gate 17 Masjid Nabi. Pintu Masjid Ansar Jadid. Ini hotel Ansar Jadid. Hotel Ansar Jadid ni 3 layer, 3 baris ke belakang hotel kita yang terletak di berhadapan lah, boleh dikatakan berhadapan dengan pintu masjid nombor 17. Haji Rizal kata, Waalaikumsalam tu Haji. Okey, kita sambung kembali. Bila perjalanan kita dah nak sampai menghampiri hotel, dan kita sedia maklum bahawa apabila kita tiba di hotel, sama ada kita tiba di hotel Makkah ataupun Madinah, kebiasaannya kita akan disambut oleh wakil syarikat ataupun mutawif kita, mutawif syarikat yang telah berada di Madinah. Mungkin grup-grup yang lain, mungkin mereka pun baru sampai ataupun mungkin nak balik dan sebagainya, tapi mereka dah ada di Madinah 3-4 hari ataupun lebih awal daripada kita dah sampai. Jadi ada orang mutawif yang ada di sana, mereka memang sudah menjadi SOP amalan yang mana setiap jemaah yang baru sampai diwajibkan untuk menyambut jemaah, menyambut ataupun menanti ketibaan apabila bas kita sampai. Jadi kita update, mungkin 5 kilo, mungkin 10 kilo, kita update dalam grup Telegram. Okey, kami dah nak sampai, kami dah dekat
ataupun kami dah masuk menghampiri pintu masjid, jadi mutawif-mutawif kita, penyambut-penyambut kita dia get ready depan hotel lah. Okey, bila bas biasanya kita dalam satu grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup. Kadang-kadang bas tak ikut turutan lah. Mungkin bas yang pertama sampai kemudian ataupun mungkin ikut turutan. Terpulang sebab perjalanan daripada Mekah ni melibatkan trafik, melibatkan kita berhenti tak sama dan sebagainya. Tapi tak ada masalah. Yang penting kita update. Jadi bila kita group leader sampai di depan hotel, biasanya kita akan disambut oleh mutawif-mutawif yang lain. Dan apa peranan mereka dan apa peranan kita adalah biasanya bila kita sampai setibanya di depan hotel, kita akan disambut oleh mutawif. Dan kita sebagai group leader, kita selesaikan urusan kita yang penting dulu, iaitu kita berjumpa dengan wakil kita di Madinah. Kalau di Madinah wakil kita nama Haji Haizat. Jadi dialah yang akan bertanggungjawab dalam menguruskan kunci bilik, menguruskan hal-hal kebajikan transport, bas dan sebagainya, dan juga hal-hal yang berkaitan lah berkenaan dengan program-program dan aktiviti-aktiviti di Madinah. Sama ada program rasmi ataupun tidak rasmi, kita boleh berbincang dengan petugas kita ataupun wakil kita di sana, di Madinah, di Mekah pun ada. Jadi kita lihat komen, kalau ada sahabat kita komen apa-apa pandangan dan ulasan, mungkin kita boleh ambil bincang. Kiki Syaki, saya suka duduk hotel Ilaf. Memanglah semua orang suka sebab hotel Ilaf ni dekat, paling dekat lah, duduk di betul-betul dengan pintu gate nombor 17, 20 langkah je, bukan 20 meter, 20 langkah je sampai masuk dataran pintu masjid. Okey, tadi kita sampai mana tadi? Kita bincang tadi kita disambut oleh petugas. So petugas di Madinah namanya Haizat, ataupun di Mekah namanya Haji Zakaria. Haizat ni peranannya bukan saja hal-hal yang melibatkan program ataupun aktiviti rasmi syarikat. Dia juga mungkin kita boleh berbincang, mungkin boleh membantu kita dalam program-program yang tidak rasmi. Contohnya, kalau kita buat program-program tambahan, kalau kita nak buat kenduri, tahlil dan sebagainya, ataupun apa-apa rujukan tambahan yang lain. Contohnya kalau kita perlukan mutawif di Madinah untuk ziarah di Uhud dan sebagainya, ataupun apa siapa-siapa berkenaan lah yang kita perlukan khidmat bantuan, Haji Haizat ni, wakil kita di Madinah ni, termasuklah wakil di Mekah pun peranan dia lebih kurang sama. Jadi kita boleh dapatkan maklumat daripada dia, contact number, ataupun kalau kita nak bas tambahan untuk kita nak bas tambahan ataupun transport bagi ke tujuan kita nak pergi ziarah tambahan ke Jabal Magnet contohnya, ataupun ke mana-mana lah yang kita merancang dengan jemaah. Contoh yang lain, mungkin kadang kita set satu masa bila lapang kita nak bawa jemaah pergi makan-makan dekat restoran di luar lah, contohnya restoran di ladang kurma dan sebagainya. Kita nak buat kenduri, kita nak buat di luar, di kawasan luar daripada kawasan Masjid Nabi. So kita perlukan transport, mungkin Haji Aizat boleh tolong kita. Di samping tu kita juga boleh cari sendiri. Tapi bila kita berurusan dengan wakil kita ni mudahlah, sebab kita lebih lagi pula dia banyak kontak dan dia sudah lama berada di sana, dan lagi kita dari segi orang kata apa, kita tak was-was lah berurusan dengan orang yang kita kenali. Kalau kita tak kenali ni, kemungkinan yang lain kita tak pastilah, tapi itu antara yang boleh membantu kita lah. Jadi kita akan disambut oleh wakil kita. Di samping jemaah kita yang berada dalam bas, biasanya kita pesan supaya jemaah kita ni stay dalam bas dahulu. Kita turun dan kita bincang apa yang patut untuk kita tindakan yang seterusnya. Selalunya jemaah dia tidak apa orang kata apa, bila sampai setibanya di Hotel Madinah ni, jemaah selalunya tidak terlibat dalam urusan untuk luggage dan sebagainya. Selalunya luggage ni kita minta bantuan pertolongan daripada hotel, pihak porter dan sebagainya untuk transfer luggage masing-masing yang ada dalam bas tu, yang penuh dalam bas tu, untuk transfer ke lobi, ke bilik dan sebagainya. Yang mana jemaah bila berada dalam bas cuma bawa hand carry, dan kita ingat kita kena pesan betul-betul supaya takut ada barang-barang yang berada di atas, takut
tertinggal handphone dan sebagainya. Itu yang kita perlu remind sebelum kita clearkan bas kita yang perjalanan kita daripada Madinah. Okay. Kita sebagai group leader, sebelum kita pergi step yang seterusnya, kita make sure yang saya sebutkan tadi, clear everything, baru kita tinggalkan bas kita. Dan kita jangan lupa driver bas kita ni nak tip. Kita jangan tinggal macam tu je. Dia nak tip, dia nak apa, basis dia macam kita bincang hari tu. Biasanya driver bas ni long distance lah selalunya. Yang dekat pun, ziarah pun biasanya dia akan minta. Jadi sebelum kita beredar tu, kadang-kadang dia minta tapi kadang-kadang kita bagi. Memang dah jadi amalan budaya bila kita terlibat dengan bas, tipping ataupun baksi ni memang menjadi amalan. Jadi kita bagilah. Kita bagi. So rate daripada Jeddah ke Madinah biasanya kita bagi RM50. Tapi macam saya cakap, kalau terlibat dengan driver-driver yang keras ni, yang macam driver daripada Mesir, yang kata apa, tak boleh bawa bincang ni, kadang-kadang dia nak minta 100, 200 dan sebagainya. Terpulang pada mutawif, sama ada mutawif tu nak sedekah, nak hadiahkan, mengikut kesesuaian, terpulang. Tapi syarikat telah menetapkan tidak lebih daripada RM50. Kalau mutawif nak bagi 100, nak ikut, nak layan driver tu, bagi. Tapi kalau mutawif tu tak nak bagi, nak mengikut standard yang syarikat telah tetapkan RM50, pun boleh ikut. Tapi kalau menjadi menjadi kesulitan dengan driver, macam saya cakap tadi, dengan driver yang tak boleh bawa bincang ni, kita ada cara-cara kita untuk kita kendalikan. Kalau tak boleh handle, kita boleh buat laporan dan sebagainya. Paling tidak pun kita ambil gambar driver ni, kita ambil nombor bas, kita buat laporan. Kita buat laporan kepada wakil kita di Madinah dan di Mekah. Nanti akan ada lah tindakan-tindakan yang diambil oleh tim transport lah. Kalau di Syria, kemungkinan driver ni mungkin dipecat dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai group leader mutawif ni, kalau boleh kita tak nak lah sampai macam tu. So selagi mana kita boleh bincang, kita bincang. Tapi yang tak boleh buat bincang, kita ada step-step lah yang perlu kita perlu ambil. Sebab apa, kalau kita layan sampai bukan tidak sepatutnya, nanti yang teruknya kita terpaksa keluar duit sendiri untuk tanggung permintaan driver yang melampau-lampau ni. Okay. Selesai bab driver, dan kita jemaah ni, bila jemaah turun bas, biasanya disambut oleh mutawif-mutawif kita yang lain. Biasalah disambut dengan senyuman, disambut dengan bantuan daripada mutawif-mutawif kita, antara SOP yang telah ditetapkan oleh syarikat. Memang memberi, orang kata, maklum balas pelanggan yang terbaik. Jadi kita praktiskan, kita amalkan sehingga kini, yang mana jemaah rasa disambut, diraikan. Jadi dia happy sebab penat berjalan, perjalanan yang jauh, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Bila tiba di hotel, kita disambut, dirai. Alhamdulillah, jadi penat tu hilang lah. Jemaah jemaah happy sampai di Masjid Nabi, disambut, dirai dan sebagainya. Jadi salah satu usaha yang dilakukan oleh syarikat, dan juga amalan ni dipraktiskan disebabkan maklum balas yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada maklum balas jemaah juga, kita lihat dalam acara menyambut jemaah ni, kita lihat jemaah-jemaah kita dibantu dengan baik. Kalau kita harapkan seorang mutawif untuk mengendalikan ketibaan jemaah di Hotel Madinah ataupun Mekah, sebenarnya mutawif bila sampai di Hotel Mekah ni dia terlalu busy, iaitu dia nak pastikan setiap jemaah dapat kunci bilik, dapat makan, luggage, aturan luggage, tunjuk jalan jemaah ke hotel, ke lobi dan sebagainya. Dalam satu masa serentak ni, mutawif ni nak kena fikir macam-macam dalam masa satu masa. Tapi bila ada sahabat-sahabat kita yang lain, mutawif kita yang lain datang membantu dari urusan-urusan ketibaan ni, jadi banyak beban tugas kita sebagai group leader yang bawa jemaah kita ni dapat kurang dapat diagihkan kepada tugas-tugas kita yang lain. Contohnya ramai yang tunggu kita, mungkin ada sebahagian mutawif kita yang mengiring jemaah kita biasanya jemaah kita bila sampai, kita akan bawa diorang ke dewan makan ataupun lobi untuk tunggu sementara kita nak uruskan kunci. Tapi biasanya kita pastikan dewan makan lah, kita bawa ke dewan makan. Yang nak bawanya bukan kita, sebab kita ada urusan lain nak dapatkan kunci dan sebagainya. Yang nak bawanya mungkin sahabat-sahabat kita, petugas-petugas yang lain mengiringi jemaah nak bawa, dan kita lihat masa kita nak mengiring dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan jemaah-jemaah yang mungkin
yang mungkin perlukan perhatian OKU dan sebagainya, yang pakai wheelchair, pakcik-pakcik yang pakai tongkat. Jadi siapa yang nak membantu ni? Dia selain daripada kita, selain daripada kita mutawif, sahabat-sahabat kita lah yang menyambut ni. Dia orang membantu menolak wheelchair, mengangkat barang, hand carry dan sebagainya. Dan lain-lain. Jadi di sini kita lihat kerjasama antara kita lah sebagai mutawif-mutawif yang bertugas di Madinah sangat kata apa, dihargai lah, kita sangat dipermudahlah dengan bantuan-bantuan sahabat kita di situ. Dan kita tengok memang sangat-sangat membantu. Kalau tidak nanti kita jadi susah lah, mana kita nak urus macam-macam dalam satu masa. Okey, seperti yang saya ingatkan tadi, sebelum kita tinggalkan bas kita nak make sure everything clear supaya jemaah kita tak tertinggal barang. Itu kena ingat. Sebab kalau jemaah kita tertinggal barang dalam bas, bila bas dah gerak, kita dah bayar tip kepada driver, memang sukar ataupun susah lah kita nak dapatkan balik barang tu. Sebab apa? Bas tu kemungkinan dia akan U-turn balik ke tempat asal dia. Contohnya daripada Mekah, mungkin dia balik Mekah, kita dari Madinah. Mungkin dia nak ambil grup yang lain dan sebagainya, kita tak pasti. Sebab bas ni biasalah kita dah bincang, pihak transport ni dia akan maksimalkan penggunaan bas. Selepas grup kita mungkin ada grup yang lain. Jadi kalau ada barang-barang kita dalam tu, kemungkinan untuk kita nak dapat balik tu susah jugalah, sebab bas ni bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kita lihat komen sahabat-sahabat kita ni. Haji Rizal kata Hotel Ilah Majidi memang dekat sangat, keluar hotel nampak pintu 17. Betul. 20 langkah je Haji Rizal, bukan 20 meter, 20 langkah saya pernah kira. Start daripada pintu hotel, kita 20 langkah, 20 step sampailah pintu masjid, pintu gate masjid nombor 17. Okey, kita lihat lagi Haji Rahman, Haji Haizat terbaik, senang berurusan dan puas hati, perkhidmatan dan layanannya hebat. Ya, Haji Haizat ni salah seorang daripada staf JSB Holding yang menetap di Madinah, yang bukan sahaja terlibat dalam menguruskan jemaah umrah, malah dia salah seorang daripada tim JSB yang mana berpangkalan di Makkah Madinah, pejabat diorang yang menguruskan yang ada muasasah sendiri, salah satu syarikat Malaysia yang mempunyai muasasah satu-satunya yang mempunyai muasasah sendiri di Mekah Madinah. Haji Haizat salah seorang daripada tim dalam muasasah JSB di Mekah Madinah, yang mana ada transport, ada visa sendiri dan sebagainya. Jadi antara syarikat Melayu ataupun Malaysia lah yang paling berjaya di Mekah yang kita boleh lihat lah, JSB. JSB bukan sahaja di Mekah, malah seluruh dunia. Rangkaian perniagaan mereka. Tahniah lah. Alhamdulillah, kita bangga dengan pencapaian JSB Holding. Okey, sebelum kita sambung lagi, kita lihat komen. Wan Fadli, selamat pagi, Assalamualaikum. Tuan Haji siapa lagi yang baru masuk ni, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Kita sekarang membincangkan pengurusan jemaah dan mutawif di Hotel Madinah. Jadi apa khabar semua? Line pagi ni cantik ke? Suara saya jelas ke? Hajah Farida, apa khabar Hajah Farida? Okay, kita sambung dalam pengurusan pergerakan jemaah kita sebagai leader, kita mengiringi jemaah dan juga kita dibantu oleh sahabat-sahabat kita di Hotel Madinah. Mutaifah juga turut membantu dan sebagainya, jadi cantik lah, nampak cantik. Jadi kita di samping bila kita sebagai group leader tu kita perhatikan jemaah kita, kita ada satu tugas yang penting, iaitu kita nak mengagihkan bilik-bilik mengikut keperluan jemaah. Jadi kita berurusan dengan Haji Haizat, iaitu wakil kita di Madinah dengan perbincangan dengan confirmation senarai bilik yang telah kita confirm sebelum ni. Jadi kita buat agihan, kita bincang dan sebagainya. Untuk di Hotel Madinah ni, kalau hotel di ODST di Ansar Jadi, biasanya susunan bilik dan sebagainya kadang-kadang melibatkan floor by floor dan juga melibatkan kadang-kadang tower by tower. Macam Ansar Jadi ini dia ada dua tower, dua bangunan, dua menara, yang mana kadang-kadang kita kena pastikan betul-betul supaya susunan bilik tu, contoh susunan bilik tadi kita cerita floor by floor. Mungkin kalau kita lihat cara kita nak susun bilik, kalau kita lihat ada 2-3 family, kita cuba susun mengikut floor yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat jemaah kita ni yang uzur dan sebagainya, kita jangan susun level yang tinggi,
kita cuba susun yang terendah yang boleh, sebab kadang-kadang lift kita, faham lah, lift kita ni kadang-kadang time peak ni waktu solat, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu subuh dan sebagainya, lift kita lambat. Contohnya di Ansar Jadi dan di sebagainya lah. Kalau kita susun dia orang di tinggi-tinggi ni, memang payah lah. Lagi-lagi kalau kadang-kadang perlu melalui tangga dan sebagainya, kalau kita susun di lift tingkat 5, 8, memang kita katakan masak lah dia orang ni. Jadi kita cuba susunkan mengikut tahap kesihatan, status kesihatan jugalah, yang mana muda-muda ni kita letak tinggi sikit. Okay, itu yang pertama. Kemudian kita susun by family, by floor. Kemudian kita, macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita ada 2 tower, kita cuba susun make sure dalam tower yang sama. Kalau tower yang sama, ahli jemaah kita, sebab apa, dia orang ahli keluarga, kadang-kadang dia nak pergi bilik ke bilik ataupun kawan-kawan sama-sama, kita pastikan antara bilik dia orang ni tidak berjauhan, supaya sepanjang di Mekah Madinah, sepanjang di Madinah, sepanjang di hotel tu, biasanya antara kawan-kawan, antara saudara mara ni, dia orang nak connection antara bilik-bilik dekat. Jadi kalau kita susun jauh, menjadi kesulitan lah kepada dia orang. Jadi faham-faham lah, kalau kita susun lebih kurang, nanti dia tanya apalah mutawif ni susun bilik dia jauh dan sebagainya, dia akan berbunyi, keluh kesah tu dia akan berbunyi. Jadi sebelum berbunyi, baik kita fikirkan untuk memudahkan jemaah kita dengan penyusunan bilik yang seperti yang kita rasakan baik untuk dia orang lah, kita bukan fikir baik untuk kita. Kemudian kita tengok komen daripada sahabat kita Azmah Daud, waalaikumsalam. Jumaya, waalaikumsalam. Hari ini kita sembang-sembang tentang pengurusan mutawif, iaitu melibatkan di Hotel Madinah, insyaAllah. Kemudian kita bincang lagi, iaitu dalam menyusun bilik ni, seperti yang kita bincang hari tu, biasa syarikat dia akan menyusun bilik mengikut status ataupun pendaftaran jemaah. Kalau jemaah daftar bilik berlima, register bilik berlima, dia akan dapat bilik berlima lah. Takkan mungkin kalau dia daftar bilik berlima, dia dapat bilik berdua. Contoh ni kita kena ingat, sebab kadang-kadang mutawif, terutama yang mutawif yang baru lah, dia status bayaran ataupun pendaftaran dia bilik berlima, tiba-tiba dia nak request bilik berempat, tak boleh lah. Dia nak duduk dengan family je, tak boleh lah. Sebab dia melibatkan kos dan juga bayaran yang ditanggung oleh syarikat. Tapi kalau dia request, dia daftar bilik berlima, cuma dia nak pindah bilik, duduk bilik berlima juga, tak ada masalah. Itu antara orang kata apa, masih di dalam kawalan ataupun limit pengurusan mutawif. Tapi kalau macam saya sebut tadi, kalau dia daftar bilik berlima, dia nak bilik berdua, mungkin kita kena refer dengan pihak pejabat, sebab apa ni di luar kawalan kita, ataupun nak tambah bilik dan sebagainya. Ni bukan di luar kawalan had tanggungjawab mutawif. Okey, selalunya problem-problem yang selalu berlaku semasa kita nak buat agihan bilik ni, selalunya kalau ada sahabat-sahabat kita ada pengalaman, boleh kongsikan. Selalunya penyusunan bilik oleh syarikat ni kadang-kadang tidak memenuhi memenuhi cita rasa, memenuhi kehendak jemaah. Yang contohnya kadang-kadang ahli jemaah kita, biasanya memang kita susun, kita buat package bilik berlima. Jadi kadang-kadang ada ahli jemaah kita, dia pergi memang berlima, jadi pastinya confirm dia nak satu bilik. Bila kita janjikan bilik berlima, confirm dia nak satu bilik dalam satu family. Contohnya mak, ayah, anak-anak semua dia nak satu bilik berlima lah. Jangan kata jemaah kita pun, kalau bawa jemaah, kalau bawa family, memang kita nak satu bilik lah kalau boleh. Sebab kalau kita 5 orang, kita tak nak orang luar ataupun orang jemaah lain duduk dalam bilik kita nak family kita je lah. Itu antara kehendak lah. Tetapi kemungkinan berlaku family tak duduk satu bilik ni, kemungkinan ada. Contohnya sebab apa? Sebab kita seperti sedia maklum, sebab syarikat dia cuba untuk memaksimumkan bilik ataupun bilangan katil tu semaksimal yang boleh. Jadi macam mana nak maksimalkan? Dia cuba untuk maksimalkan lelaki-lelaki, dia akan susun untuk maksimalkan katil dalam bilik tu, yang mana antara caranya adalah menyusun bilik laki-laki, perempuan-perempuan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau disusun yang macam permintaan jemaah tadi, satu family bilik berlima, satu family
nak bilik berlima, nak duduk sekali sebab dalam tu ada lelaki perempuan satu mahram, yang bila dia ikut susunan macam tu, kemungkinan bilik yang lain tak dapat dipenuhi, katil-katil yang lain tak dapat disusun penuh sebab disusun mengikut selalunya lebih better kita susun lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, jadi kita boleh maksimalkan. Jadi keadaan macam ni boleh berlaku sebab syarikat nak susun untuk nak maksimalkan penggunaan katil dalam bilik. Tapi kadang-kadang kalau syarikat kena ikut yang seperti permintaan jemaah, kemungkinan bilik kena tambah. Takkanlah ahli lain nak duduk dalam satu mahram. Contohnya dalam satu family ni ada 3 orang, mak, ayah, anak perempuan. Jadi 3 orang, 1 lelaki 2 perempuan lah. Jadi dia nak satu bilik. Jadi takkanlah kita nak letak jemaah yang lain duduk dalam satu bilik yang permintaan jemaah ni sebab dia nak satu bilik. Nak letak lelaki pun tak boleh, nak letak perempuan pun tak boleh sebab bila kita letak lelaki terlibat dengan isteri family ni, bila letak perempuan terlibat dengan suami family ni. Jadi bukan mahram, dia akan jadi isu. So jalan mudah, syarikat akan asingkan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Mana family tu terpisah. Okey. Jadi dia akan jadi konflik di antara jemaah dan juga mutawif. Mutawif boleh dikatakan agak tersepit lah sebab ini bukan bidang permintaan jemaah mutawif kena tunaikan, tapi sebenarnya ini bukan mutawif punya, orang kata apa, kesilapan. Ini adalah syarikat punya susunan, jadi mutawif pasal follow. Mutawif kalau dia tak nak pening, dia kata apa yang syarikat bagi dia ikut je, tapi jemaah tidak seronok lah, tidak puas hati lah sebab dia bayar gini, dia nak bilik berlima tapi tiba-tiba ayah ataupun mak dia berasingan. Jadi menjadi satu konflik lah antara mutawif dengan jemaah. Jadi mutawif biasanya dia akan tunaikan permintaan jemaah, biasanya lah, tapi kadang-kadang tidak tertunai disebabkan bila habis fikir, habis rombak dan sebagainya, tak dapat juga tunaikan sebab kalau dirombak dan sebagainya terpaksa untuk request lagi satu bilik, memang tak boleh. Maksudnya macam inilah kita boleh buat kesimpulan, selagi mana rombakan yang dibuat oleh mutawif tu untuk memenuhi permintaan jemaah, selagi tidak membuat pertambahan bilik baru, buatlah rombakan, sama ada nak rombak sedikit ke, nak rombak banyak ke, nak rombak keseluruhannya pun, bilik-bilik yang syarikat bagi di antara susunan-susunan jemaah tu buatlah, selagi mana tak ada pertambahan bilik baru sebab dia melibatkan kos. Jadi buatlah, mutawif buat. Okey, ada macam-macam keadaan. Kadang-kadang jemaah ni pergi bilik, dia pergi berenam satu family, tapi kita maklum dalam satu bilik ada 5 katil, tapi dia request dengan mutawif, dia nak satu family duduk dalam satu bilik juga. Dia tak nak salah seorang lagi akan terpisah. Maksudnya 6 duduk dalam satu bilik, katil berlima. Bincang, jemaah setuju, okey, masuk, tak ada masalah. Mungkin katil tu boleh dirapatkan dan sebagainya. Yang penting jemaah setuju, reda, kita bagi. Jadi sudah ada satu bilik kosong di bilik yang lain, betul tak? Kan? Jadi itu antara perbincangan jemaah dengan mutawif. Tapi kadang-kadang mungkin kita boleh request extra bed dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak digalakkan. Tapi pandai-pandailah, pandai-pandai. Mungkin kita boleh ambil tilam di sana, pindah sini, kemudian kita pindah balik, itu pandai-pandailah. Tapi tidak digalakkan sebab apabila macam melibatkan hotel 5 star ni, macam kita sedia maklum, ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, kita rombak katil, tambah extra bed dan sebagainya. Tapi pandai-pandailah mutawif dengan jemaah tu berbincang. Tapi kalau setakat kita nak kembar katil dan sebagainya, tak ada masalah. Lagi pula satu family, lagi pula ada anak-anak kan, tak ada masalah, satu katil boleh share. Dan biasanya katil di hotel 5 star ni king size kan, tak ada masalah, king size. Okay, king size, queen size semua ada. Jadi kita lihat komen-komen, pandangan daripada sahabat-sahabat kita yang mana ada komen, yang mana ada pandangan, yang ada pengalaman, yang mana ada nak buat pembetulan, sila komen, tak ada masalah, kita sembang-sembang je. Hari ni iaitu Hajah Rosidah, elakkan daripada selisih faham antara jemaah. Ni antara pesanan Hajah Rosidah kita. Dan saya setuju dengan cara yang Tuan Haji buat susunan berkenaan dengan jemaah dalam bilik sebab untuk memaksimalkan penghuni pun betul juga. Syarikat buat pun betul, yang permintaan jemaah pun
betul. Tapi kita sekarang ni yang tersepitnya adalah leader, mutawif. Mutawif terpaksalah membetulkan keadaan yang mana ada konflik sikit dengan antara susunan syarikat dengan permintaan jemaah. Jadi mutawif lah yang cuba selesaikan dengan berhemah. Okey. Kita lihat lagi apa komen daripada sahabat kita. Hajah Azmah kata cara begitu juga boleh mengeratkan silaturahim antara jemaah, saling mengenali antara satu sama lain. Pun betul juga. Contohnya kalau kita campur dengan family ahli jemaah yang lain, bukan saja satu family je, kita libatkan dengan ahli yang lain. Kadang-kadang kita menjadi, yalah pada awalnya kita tak happy, tapi pada hari-hari dah lama kita kenal, dia dah jadi happy, kita dah join dengan grup yang lain. Contohnya masa musim haji, haji satu bilik 7 orang, 6 orang, 8 orang satu bilik. Bila kita dah duduk lama sampai sebulan, kita dah macam satu family seronok. Bila dah hari nak balik tu, rasa rakan bilik kita ni roommate kita ni memang dah macam orang kata apa, sedih lah kita nak berpisah selama sebulan, kita duduk bersama dan sebagainya. Begitu juga macam umrah. Jadi ni antara perkongsian Azmah Daud ni. Walaupun kadang-kadang kita tak suka, kita nak duduk satu family, group yang lain duduk, ahli jemaah yang lain duduk, tapi sebenarnya dia boleh menjadi satu, orang kata apa, family baru lah gitu. Kita menjadi satu kawan baik. Mungkin kadang-kadang kawan sampai bukan saja di semasa umrah, kawan sampai tak habis lah, balik umrah pun jadi kawan baik dan seterusnya sampai orang kata apa, sampai akhirnya macam itulah. Jadi kawan baik di perkenalan di Mekah Madinah. Okey, itu antara berkenaan dengan bilik lah. Macam saya cakap tadi, kalau mutawif tu pandai berbincang, mengurus dengan berhemah, kadang-kadang rezeki mutawif lah. Mutawif ni biasanya disusun tempat tinggalnya bersama jemaah. Kalau bilik berlima, mutawif akan ada salah seorangnya dalam tu. Tapi kalau mutawif ni pandai mengurus, melayan, mengikut kehendak jemaah dan sebagainya. Katalah macam tadi saya cakap, mungkin ada jemaah ni 7 orang, dia nak duduk dalam satu bilik, padahal katil ada 5 je. Janji jemaah tu suka dan reda, kita bagi, akan ada 2 lagi katil kosong bilik yang lain. Bila mutawif ni pandai menyusun bla bla bla, silap, bukan silap, yang kadang-kadang daripada bilik mutawif ni bilik berlima, tiba-tiba dia susun, dia hanya duduk berdua je, tinggal berdua, mana tiga katil lagi kosong. Faham tak? Jadi mungkin kadang-kadang mutawif bawa isteri, dia boleh duduk berdua suami isteri, padahal isteri duduk bilik lain sepatutnya, tapi dia susun, dia dapat duduk bilik berdua, yang 3 lagi katil kosong. Ataupun kalau dia pandai lagi, dia susun, mungkin dia duduk seorang, yang lain semua dah duduk bilik lain-lain. Maksudnya satu bilik tu mutawif duduk seorang, sebab mungkin dia pergi singgah dan sebagainya. Tapi kalau pandai lagi, kadang-kadang mutawif tak ada bilik. Boleh jadi juga, sebab yelah macam saya cakap tadi, kita nak memenuhi permintaan jemaah, yang mana kadang-kadang mutawif ni terpaksa korbankan bilik dia. Sebab kalau dia nak, sebenarnya katanya ada, tapi kalau dia nak duduk, dia terlibat dengan mahram yang lain, dia akan jadi isu. So mutawif tak ada bilik. Mutawif tak ada bilik ni, dia ada option macam-macam lah. Sama ada dia join dengan grup lain, ataupun adalah cara-cara yang lain. Sebab kita ada Telegram, mutawif tak ada bilik. Ataupun kalau kita nak memenuhi permintaan jemaah juga, tanpa kita request bilik yang baru. Contoh macam saya cakap tadi, selagi mana kita boleh rombak, asalkan tak ada request bilik baru, buatlah. Tapi kadang-kadang tak boleh juga, kena tambah juga bilik baru sebab ada mahram-mahram yang terlibat yang kita tak boleh join. Jadi kita boleh selesai juga kadang-kadang dengan kita join ahli jemaah kita dengan grup yang lain. Grup yang lain pun kadang-kadang ada bilik kosong, ada katil kosong juga. So macam mana kita nak join ni? Selalunya kita ada grup Telegram, grup mutawif-mutawif yang ada di Madinah ataupun Mekah, ataupun grup kita yang kita datang sekali. Biasanya dalam satu penerbangan ada 3-4 grup. Biasanya kita discuss, okay, grup A, grup B. Grup B ada katil kosong tak? Kita discuss dalam sama-sama mutawif lah. Okay, grup saya ada 2-3 katil kosong. Nak tumpang boleh? Tak ada masalah. Okay, join. Mungkin grup kita ada katil kosong. Sahabat kita grup yang lain terkurang, dia nak join grup kita, tak ada masalah. Ini tentang yang kita katakan grup Telegram yang kita wujudkan, centralize maklumat tu banyak membantu dalam kita buat kerjasama lah. Bukan kita saja yang ngurus.
jemaah grup lain pun sama juga masalah macam kita. Jadi perbincangan dan juga bantuan kerjasama tu kadang-kadang membantulah. Jadi kita boleh join dengan grup yang lain. Macam itulah. So bagaimana kita nak menguruskan tempat penginapan di Madinah. Konsepnya lebih kurang sama di Mekah, nanti kita akan bincang. Okay. Kita lihat komen daripada sahabat kita, Haji Ramli, apa dia cakap? Waalaikumsalam Tuan Haji. Saya baru selesai menunaikan umrah pada Februari 2020, tapi mutawif tak turut serta dalam menunaikan umrah bersama. Kami pertama kali pergi, jadi keliru nak buat umrah macam mana ya, minta pencerahan. Okey, sebenarnya hari ini kita bincang di Madinah, kita belum bincang di Mekah, tapi saya ringkaskan sedikit lah, mungkin nanti kita boleh lebih detailkan lagi apa permasalahan ni di Mekah, insyaAllah. Cuma saya share, saya jawab sedikit lah berkenaan dengan permasalahan yang Tuan Haji kemukakan ni, iaitu mutawif tidak bersama dengan jemaah dalam membimbing jemaah umrah di hotel. Biasa berlaku sebenarnya, biasa berlaku. Sebab itulah kita kalau boleh, kita tak nak mutawif ni abaikan, terutama melibatkan ibadah. Ni biasa berlaku. Ini antara yang saya boleh katakan pada Tuan Haji, ini antara kelemahan-kelemahan mutawif lah dalam membimbing jemaah. Kita cuba sedaya upaya untuk mutawif kita untuk membimbing sebaiknya lah jemaah. Sepatutnya mutawif cubalah sedaya upaya. Ini antara kelemahan kita lah yang kita cuba perbaiki, Tuan Haji Ramli. Tapi apapun tahniah diucapkan kepada Tuan Haji kerana berjaya menunaikan umrah walaupun dengan dengan inisiatif sendiri tanpa bantuan mutawif dan sebagainya. Jadi ini antara itu saja yang saya boleh ringkaskan. Mungkin nanti kita akan detailkan lagi dalam perbincangan kita semasa kita berada di Mekah, insya-Allah. Hari ini kita berada di Madinah. Kita Tuan Haji Tuan Haji Afaddin, waalaikumsalam. Bagaimana pula untuk bilik berdua suami isteri, ada atau tidak dalam tiram? Ada sebenarnya. Okey, macam sahabat kita tanya, ada tak bilik berdua, bertiga, berempat? Ada, cuma bilik berdua, bertiga, berempat ni mengikut mengikut status jemaah lah. Jadi kalau dia mendaftar bilik berdua dengan bayaran sekian-sekian, biasanya mutawif akan dapat list. Bila sampai sana memang kita memang bilik berdua ni memang telah disediakan lah. Tapi yang saya maksudkan tadi, kalau jemaah ni dia daftar bilik berlima, setibanya di sana dia nak bilik berdua, macam ni tak boleh lah. Sebab susunan ataupun jadual ataupun bilik-bilik yang telah diatur ni telah disusun lebih, telah di booking dan sebagainya, yang mana tindakan awal tu telah disusun awal, yang mana bila kita dah sampai everything tu dah ready. Tapi kalau last minute nak rombak dan sebagainya, dia menjadi kesulitan lah pada pihak pentadbiran. Macam itulah. Harap jawapan saya membantu. Itu bilik berdua, bilik bertiga semua ada, cuma rate bayaran yang lain lah. Okey, berkenaan dengan bilik, saya rasa semua kita boleh dapat gambaran tentang pengurusan kita menguruskan susunan jemaah dalam bilik-bilik ni, dan proses ni berlaku dalam masa yang kita kena buat secepat yang boleh. Sebab apa? Jemaah kita sedang menunggu. Jemaah kita yang tiba tadi, dia orang sedang menunggu di dewan makan ataupun di lobi untuk dapatkan bilik. Sebab apa? Dia orang nak masuk bilik, dia orang dah tak tahan, dia orang dah letih, dah tak sabar lagi. Sebab yalah, perjalanan kita daripada Mekah, daripada Jeddah baru sampai di Madinah. Jadi pasti dia orang dah orang kata apa, nak tak sabarlah masuk bilik, nak rehat, nak baring, nak mandi, nak tukar pakaian dan sebagainya. Jadi kita cubalah secepat yang boleh untuk kita agihkan kunci kepada diorang supaya diorang dapat berehat dan sebagainya. Okey, everything dah okey, jadi kita barulah kita susun nombor bilik mengikut susunan agihan jemaah-jemaah yang telah dipersetujui dan sebagainya. Tadi saya cakap mungkin yang setuju, mungkin tak setuju, tapi kalau pening-pening, mutawif tu tak nak pening, follow je lah apa yang syarikat bagi. Tapi kadang-kadang walaupun syarikat susun gini, ada kemungkinan juga ada kesilapan. Macam tu saya cakap tadi, mutawif ni kadang-kadang dia kena update before arrival, before kita sampai di Madinah. Kalau dia tak update, kemungkinan mistake tu berlaku. Contoh yang selalu berlaku, bilik kurang. Contoh dalam list, dalam senarai kita bilik 9 bilik. Tapi bila kita terima daripada Madinah, kita cuma dapat 8 bilik je.
Daripada rekod diorang 8 bilik, rekod kita 9 bilik, tak sama, tak tally dengan rekod yang Haji Haizat bagi tadi, wakil Madinah, dengan rekod kita tak sama. Sebab tu sebelum kita sampai tu, sebelum kita sampai di hotel, kita kena confirm, kita kena samakan dengan rekod pihak yang berada di Madinah, wakil syarikat sana, dengan rekod yang kita. Sebab mungkin dia dapat rekod yang tak update. Mungkin rekod pada kita ni ada update. Jadi kalau dah berlaku macam tu, memang last minute-nya persediaan, mungkin staff nak terpaksa buat booking baru dan sebagainya, terpaksa dapat confirmation ibu pejabat nak tambah bilik, dia akan mengambil masa. Kadang-kadang bukan hari ni selesai, mungkin esok. Jadi macam mana dengan jemaah kita yang tak ada bilik? Kita terpaksa untuk tumpangkan dengan bilik jemaah yang lain ataupun tumpang bilik kita. Dia akan menjadi kesulitan, sama ada kesulitan pada yang tak ada bilik, juga kesulitan yang kita tumpangkan bilik orang tu. Orang yang menumpangkan bilik, menumpangkan jemaah, dia akan jadi kesulitan dari segi barang, daripada kesesakan sempit dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita perlu highlight. Sebab apa? Kita tak nak jemaah kita susah lah. Sebab melibatkan bilik ni memang susah lah. Sebab bila jemaah ni sebenarnya dia tak suka bila dia dah duduk bilik ni, dia dah buka semua barang apa semua, tiba-tiba dapat arahan pindah bilik esok. Ataupun dipindah bilik, nak pindah bilik duduk sementara. Memang leceh lah, sebab barang-barang dah buka semua, nak kena packing balik dan nak kena pindah balik. Lagi pula biliknya bukan level yang sama, nak kena pindah level yang lain, jadi leceh, buang masa situ. Kita duduk di Madinah, di Mekah ni, kita busy sebenarnya, busy nak pergi masjid, busy dengan aktiviti-aktiviti di masjid, di luar masjid dan sebagainya. Satu hal pula ni kita nak menguruskan pasal bilik dan sebagainya. Jadi jemaah agak tidak happy lah dengan perkara yang berlaku. Jadi sebelum jadi perkara macam tu, kita kena betul-betul pastikan everything okay. Sebab itulah kita kena banyak berkomunikasi dengan wakil kita di Mekah dan juga Madinah sebelum kita sampai. Itu kena ingat. Okey, kita lihat komen-komen sahabat kita. Arjun Khairo, waalaikumsalam. Hajah Fadilah, waalaikumsalam. Pagi ni kita buat kelas macam biasalah, selepas subuh, rehat-rehat kejap, dan kita buat kelas pukul 7. InsyaAllah kalau ada kesempatan ke lapangan kita teruskan untuk melengkapkan siri-siri perkongsian pengalaman kita, perkongsian dalam menguruskan jemaah umrah sebagai petugas haramai, mutawif dan juga mutawifah, insyaAllah. Dan kita harapkan kepada bakal-bakal kita, bakal-bakal petugas, bakal-bakal mutawif kita, mutawifah kita dapat take note lah apa-apa yang dikongsikan, setidak-tidaknya dapat gambaran apabila kita berkhidmat nanti, insyaAllah. Okay, berkenaan dengan bilik di Madinah. So kita dah susun jemaah-jemaah kita mengikut bilik-bilik yang telah dipersetujui dan sebagainya. Okay, kita susun. Bila dah selesai mengikut name list yang telah disusun, kita ingat kita ada satu SOP yang kita perlu patuhi, iaitu kita snap room list dengan nombor bilik yang kita telah susun. Kita snap dengan handphone kita lah. Kita snap dan kita send dalam report Telegram, iaitu kita send. Tujuannya apa? Tujuannya laporan wajib yang perlu kita buat. Kita send, katalah kita satu grup yang mana kita manage jemaah kita yang melibatkan 45 orang, 9 bilik, dan kita ambil gambar nama ahli jemaah dengan nombor-nombor bilik tu ke dalam grup Telegram, yang grup rasmi lah. Tujuannya satu laporan wajib yang kita kena hantar, yang mana ada pihak-pihak yang tertentu yang ambil maklum perkara yang kita hantar laporan ni. Jadi ialah kemungkinan banyak benda yang pihak yang ambil maklum ni, sebab mungkin nak confirmkan bilik tu macam syarikat mungkin nak confirm bilik yang di booking dipatuhi oleh pihak hotel memberi dan sebagainya, dan mungkin juga faktor keselamatan, kecemasan dan sebagainya. Kita ada rekod yang jemaah-jemaah ni ada rekod dan sebagainya lah, macam-macam kemungkinan ataupun kepentingan laporan tu dibuat yang diwajibkan kepada mutawif dalam agihan bilik, dalam laporan bilik yang telah diterima oleh pihak pihak wakil di Madinah ataupun di Mekah nanti. Jadi kita hantar laporan dalam grup Telegram. Selesai, barulah kita buat agihan kepada jemaah kita, yang mana jemaah kita sedang menunggu di Dewan Makan, di lobi dan sebagainya. Kita cuba untuk secepatnya mungkin untuk kita agihkan. So tempoh masanya lebih kurang dalam setengah jam dan kemungkinan sampai sejam untuk kita discuss, untuk kita finalize kunci bilik, susunan bilik dan sebagainya.
barulah kita bagi. Maksudnya jemaah akan berehat, akan menunggu. Biasanya kita bagi jemaah makanlah waktu sementara menunggu kunci bilik dalam setengah jam dan 1 jam dan sebagainya. Jadi kita bagi. Kalau terlalu lama sangat, memang jemaah akan berbunyi sebab dia orang letih. Jadi kita cuba untuk minimalkan masa yang kita ambil untuk kita agihkan kunci. Jadi kita agih. Semasa kita nak buat agihan, kita take note beberapa perkara yang penting yang perlu kita teliti lah, nanti kita bincang. So kita tengok apa komen ahli jemaah kita, sahabat-sahabat kita, mutawif kita iaitu Roslina Abdul Rashid. Waalaikumsalam. Bila agaknya tarikh penerbangan umrah selepas PKP ni? Jawapannya saya pun tak pasti. Jawapannya saya pun tak pasti. Apa pun kita doalah. Kita doa mudah-mudahan Allah mudahkanlah segalanya dalam kita nak menjadi tetamunya, insya-Allah. Yang pentingnya adalah selagi mana isu COVID ni tidak selesai, kita sendiri pun dah boleh maklumlah, kita boleh ramal kan. Memang kerajaan Saudi masih tidak membenarkan umat ataupun ahli jemaah masuk ke negara lah Saudi untuk pastikan keselamatan lah. Inilah faktor keselamatan ni memang kita tak ada kompromi lah. Kerajaan memang tak ada mana-mana negara pun. Jadi kalau kita lihat kerajaan Saudi hari ni, berita semalam tak silap saya, dia buat perintah berkurung, tak silap saya lah. Perintah berkurung hari raya ke, saya tak silap di detail, mungkin boleh rujuk. Sebab isu-isu keselamatan ni dah mula nampak macam terlalu, orang kata apa, serius lah, mengancam. Jadi lebih diperketatkan lah. Jadi kita tak pasti bila. Jawapannya saya tak pasti. Tapi apa yang saya boleh kongsikan, kerajaan Saudi dia pun menjadi konflik, macam Malaysia jugalah, konflik di antara PKPB ni dengan PKP. Kenapa PKPB? Sebab dia nak balancekan dengan sektor-sektor yang lain. Kalau tak buat PKPB, sektor-sektor lain yang turut terjejas, yang mana ialah kita sedia maklum lah, ekonomi terjejas pun penyakit juga. Kalau kita buat PKP pun sakit juga. Ekonomi terjejas, kalau kita buat PKPB pun sakit juga sebab dia mengancam kan. Lebih baik kita stay at home. Jadi lebih kurang macam tu. Cuma di Mekah ni dia terancam, bukan terancam lah, dia agak terkesan ataupun pada pandangan saya lah, dari segi pendapatan negara lah, minyak pun harga dah turun. Jadi kalau kita lihat kerajaan Saudi pun dah mula beralih arah kepada sektor pelancongan, iaitu dia dah membuka, dia buka visa turis, visa pelancongan. Tapi bila dah jadi isu COVID ni, minyak jatuh, pelancongan pun tak boleh masalah. Jadi terkesanlah dari segi ekonomi, yang mana saya pernah tengok statement di Saudi, dia kata dia akan cuba untuk secepat mungkin lah untuk buka visa umrah ni. Mungkin kita boleh terima pakai alasan tadi, sebab keadaan ekonomi yang mendesak, yang mana minyak pun masalah, harga minyak pun menurun dan sebagainya. Jadi dia orang cubalah, walaupun dari segi keselamatan tu sama macam kita lah, lebih baik PKP daripada PKB. Tapi itulah, dia nak kena balancekan antara tu. Kalau tidak, jadi dia akan jadi masalah-masalah yang lain. Mungkin boleh menjawab macam Datuk Isha pula. Tak tahulah, ni pandangan peribadi saya lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain ada pandangan. Ini hanya pandangan saya. Bila agaknya tarikh penerbangan umrah selepas PKP? Jawapannya saya tak pasti. Tapi yang saya boleh buat andaian juga, kalau haji tahun ni kerajaan Saudi buka, jadi kita boleh buat andaian selepas haji akan ada umrah. Maksudnya mungkin umrah hujung tahun dan sebagainya. Tapi kalau kerajaan Saudi kata haji tahun ni tidak dibuka kepada negara-negara luar, ataupun tidak, maksudnya tak ada terus, kita boleh buat andaian kemungkinan umrah hujung tahun pun belum pasti lagi. Wallahu alam. Tapi kita pastinya yang kita boleh ramalkan, kalau ada umrah pun dibuka pun dalam masa terdekat ni, pastinya SOP-nya diperketatkan lah. Itu antara yang kita lihat.
orang kata apa, norma baru, bukan saja di Malaysia, di Masjidil Haram pun kita akan melalui kejutan tu. Sama ada kita mungkin tak pasti, mungkin kita solat jarak 1 meter ke, ataupun kita terpaksa test one by one berjuta, kena queue ke, wallahualam. Itu antara yang saya nampak lah, yang mana kita akan hadapi disebabkan inilah isu COVID ni. Hajah Rozidah Sa'ari kata, boleh ke jemaah saja-saja nak ziarah perkuburan bakit, sebab ada jemaah tanya sebelum ni, boleh ke jemaah saja-saja nak ziarah? Boleh, tak ada masalah. Cuma nak ziarah perkuburan bakit ni nak masuk ke dalam hanya jemaah lelaki saja, jemaah wanita tak boleh, jemaah wanita tidak dibenarkan. Cuma jemaah wanita ni boleh menghampiri makam perkuburan bakit ni, ataupun boleh melihat dengan jarak dekat, iaitu di berhadapan dinding-dinding pagar perkuburan bakit lah. Ada satu tempat tu dia buat transparent punya pagar, dia boleh nampak dari di sebalik dinding tu, di sebalik gate pagar tu. Jadi itu je lah yang jemaah wanita boleh lakukan. Masuk ke dalam tak boleh. Selalu jemaah lelaki boleh masuk. Kalau kita nak masuk setiap waktu pun boleh, kita ikut jenazah. Tapi waktu-waktu yang dibuka adalah selepas subuh dan selepas asar. Kita boleh masuk, ziarah dan sebagainya lah. Yang kalau kita nak detailkan lagi, di makam bakit ni tak ada nama pemilik makam. Contohnya makam Saidina Osman dan sebagainya, memang tak ada nama. Cuma kita boleh dapatkan maklumat tu di internet ataupun di buku-buku ataupun dia bagi map lah. Pemilik makam kubur Saidina Osman kat mana, dia tak tulis nama tapi dia tunjuk dalam bentuk map, kita boleh carilah. Lebih kurang macam itulah. Apa pun kita boleh tengok dekat YouTube banyak. Kita sambung lagi tentang perbincangan kita pengurusan jemaah melibatkan hotel di Madinah. So sekarang kita tibalah masa kita untuk kita buat agihan. Untuk kita buat agihan kunci bilik kepada ahli jemaah kita. So biasanya kita akan memberi agihan kunci ni di lobi ataupun di dewan makan. Tapi selalunya di dewan makan. Jadi kita perlu take note beberapa perkara yang perlu kita take note, nanti kita bincangkan. Jadi kita akan panggil jemaah kita berkumpul dalam satu tempat untuk kita buat agihan kunci. So masa kita nak buat agihan kunci, kita beri beberapa taklimat yang penting kepada jemaah kita. Nombor satu, semasa kita bagi kunci, nombor satu, kita pastikan semua ahli jemaah kita setidak-tidaknya ada business card hotel kita. Business card nak ambil kat mana? Ambil dekat reception, dekat kaunter Jadi dia ada business card. Pastikan setiap ahli jemaah, kalau tak setiap ahli jemaah pun, setiap ahli bilik ataupun setiap ahli keluarga, kita bagi satu business card. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila berlaku jemaah kita sesat ke apa ke, dia ada address yang boleh refer kepada mana-mana siapalah, polis ke apa ke, boleh rujuk itu business card, ataupun boleh Google dan sebagainya, boleh check balik nama hotel, address dan sebagainya, semua ada di situ. Taksi ke. Tapi sebenarnya di name tag kita pun ada nama hotel, cuma tak lebih tak sedetail business card hotel lah. Dia bagi contact number, dia bagi address dan sebagainya. So tu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, biasanya kunci bilik di Madinah ni dia tak bagi setiap orang satu. Dia akan bagi mungkin kadang-kadang satu bilik satu kunci. Kadang-kadang satu bilik dua kunci. Yang mana setiap ahli kita ada 5 orang, tidak semua akan dapat kunci seorang satu. Jadi kita kena pesan supaya setiap ahli bilik ni pastikan yang pegang kunci ni tolong letak di kaunter reception kalau keluar kalau dia orang yang terakhir keluar bilik. Jangan bawa kunci, sebab apa? Nanti ahli lain yang tak pegang kunci balik tak boleh masuk. Nak kena tunggu sahabat kita yang pegang kunci balik. Tu masalah yang selalu berlaku. Lagi pula jemaah kita ni kadang-kadang nak buang air dan sebagainya memang menjadi kesulitan. Dan kadang-kadang sampai bermasa muka,
tak balik-balik, kami nak masuk bilik, kunci bawa dan sebagainya. Ni akan berlaku lah, akan jadi rungutan-rungutan. Jadi kita remind pada diorang, nak keluar orang yang terakhir, kunci tinggal dekat reception dan sebagainya. Sebenarnya kalau kes-kes emergency kita boleh dapatkan kunci spare dekat reception dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pihak hotel kita faham sebab dia tak nak bagi setiap jemaah satu, sebab ialah kos lah dan sebagainya lah. Jadi kita cuba fahamlah dua pihak. Jadi kita cuba manage jemaah kita supaya perkara-perkara yang tidak diingini tadi berlakulah. Itu kunci bilik. Kemudian apa lagi? Kita kena inform jemaah kita tentang waktu makan ataupun kita boleh tunjuk dewan makan, tempat makan. Sebab apa di hotel-hotel di Madinah ni kadang-kadang walaupun dalam tempat makan yang sama, kita ada kawasan-kawasan kita saja yang diperuntukkan. Mungkin kawasan ni adalah syarikat A, kawasan ni syarikat B, kawasan ni syarikat C. Jadi kita kena clearkan dengan jemaah. Yang mana kadang-kadang kita tak clear, kadang-kadang jemaah kita termakan di tempat kawasan syarikat yang lain, termakan makanan orang grup Indon contohnya. Kita tak pasti, kalau maklumat ni tak diberi, mungkin jemaah kita tersilap makan. Dah 3-4 hari makan baru tahu, alamak dia jadi macam bersalah pula, terpaksa pergi jumpa pihak yang berkenaan minta halal. Bukan kata kita silap makan tempat orang lain silap makan tempat kita pun ada juga. Jadi perkara-perkara macam ni kita kalau boleh kita elakkan dengan kita memberi maklumat yang jelas lah. Dan juga kita bagi waktu makan dan juga kita bagi tahu dia orang jangka masa daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Yang mana jemaah kalau dia tak tahu, dia balik tak ada makanan, padahal makanan ada, cuma dia punya time tak betul. So time tu penting lah. Contohnya kalau sarapan lepas subuh sampai sekian-sekian pukul berapa, lepas isyak sampai pukul berapa. Jadi dalam tempoh tu jemaah kena makan. Kalau tak makan memang hotel dah clear. Itu antara perkara yang kita kena inform pada jemaah. Yang seterusnya perkara yang lain kita kena inform pada jemaah adalah apa lagi selain kita nak cerita aktiviti. Ada apa lagi, siapa yang nak komen? Adalah perkara-perkara yang melibatkan safety. Safety ni macam-macam lah. Safety penting sebab kita kena remind. Safety setiap kali kita sampai mana pun kita kena beri taklimat kepada jemaah. Safety contohnya yang melibatkan pergerakan kita apabila kita pergi Makkah Madinah, apabila kita pergi masjid dan sebagainya, kita kena pastikan kita pakai name tag, kita pakai sling bag dan sebagainya. Dan juga dari segi peralatan barang-barang berharga kita ataupun dan sebagainya, kita kena ingatkan dari segi safety. Saya ingat saya bagi safety je pandai-pandai lah. Mutawif kita akan guide jemaah-jemaah kita yang mana libatkan keselamatan dan sebagainya. Sekiranya berlaku rujukan nombor telefon mutawif, bilik mutawif pun kena bagi tahu dan sebagainya supaya jemaah kita dapat maklum lah anything happen yang berlaku supaya mutawif ataupun grup leader kita dapat bertindak cepat. Dan lupa saya nak ingatkan adalah biasanya bila jemaah sampai hotel ni, perkara yang utama adalah wifi. Wifi pun kita kena bagi dan kita kena inform diorang bagaimana untuk connect dan sebagainya. Ada setengah-setengah jemaah kita yang mungkin tak pandai, jadi kita bantu dan sebagainya untuk jemaah kita dapat connection wifi di lobby. Jadi pastilah diorang happy dapat kontak jemaah waris di Malaysia dan sebagainya. Bila semua dah okey, orang kata apa, waris-waris pun dah dapat maklum ketibaan dan sebagainya, jadi senanglah. Jadi diorang pun senang hati dan sebagainya, dapatlah buat ibadah pergi masjid dengan senang. Selagi diorang tak dapat buat connection dengan jemaah waris dan sebagainya, jadi diorang susah hati, terfikir macam-macam. Jadi pihak waris pun sama. Jadi bila dah ada connection, esoknya dah orang nak keluar, nak pergi masjid dan semuanya, dah orang kata apa, dah tenang lah, dah lapang. Jadi itu antara perkara yang kita kena fahami lah jemaah kita. Dan semasa kita duduk di hotel juga, semasa kita nak buat agihan kunci tu, kita kena brief perkara-perkara yang melibatkan aktiviti kita besoknya. Besoknya kita nak buat aktiviti apa, kita bagi. So sebab kita ada kita sebenarnya untuk kita nak maklumkan perkara-perkara program-program ni, kita boleh maklumkan dalam grup WhatsApp. Tapi kita kena ingat, bukan semua yang boleh kena internet, bukan semua yang ada smartphone, bukan semua bawa handphone dan sebagainya. Jadi masa-masa kita agih kunci tu memang semua ada. Jadi kita maklumkan esok program apa. Jadi kita cakap esok ziarah dalam dan sebagainya. Jadi kita
maklumat tu clear dengan jemaah kita, dia orang pun get ready everything, dia orang dah prepare. Jadi barulah kita buat agihan kunci, kita buat agihan dan sebagainya, dan masing-masing ambil beg ke bilik berehat dan sebagainya, dan esok barulah kita start aktiviti-aktiviti yang kita plan, yang kita rancang semasa kita buat agihan kunci tu. Nampak tak, itu antara flow ataupun simulasi kita apabila tibanya kita di Hotel Madinah. Kita bincang di Hotel Madinah sebelum kita maksudnya sebelum kita pergi aktiviti-aktiviti yang lain seterusnya. Jadi itu antara yang hari pertama bila kita sampai, yang perlu kita perhatikan, perhalusi untuk menguruskan jemaah kita dengan baik. Kalau kita buat maksudnya buat lebih kurang terlepas pandang itu dan ini, kemungkinan masalah-masalah yang lain akan berlaku. Ni antara orang kata apa, yang basic lah, yang perkara asas yang perlu kita sebagai mutawif dalam pengurusan jemaah. InsyaAllah kalau ada soalan, kalau ada komen, kalau ada cadangan, kalau ada pengalaman boleh komen, kita sama-sama sembang-sembang sebelum kita pergi ke tempat yang lain untuk perbincangan kita, insyaAllah. Okey, apa khabar semua? Live kita hari ni, Facebook, FB Live, iaitu kita kongsikan pengalaman kita ataupun sharing experience ataupun yalah tip-tip dan juga panduan kepada bakal-bakal mutawif kita, mutawifah kita untuk membimbing, mengurus jemaah kita. Dan pagi ni kita bincang dalam pengurusan hotel jemaah di Madinah, insyaAllah. Okey, ada apa pembincangan di hotel? So kita bincang masalah-masalah di hotel sebelum kita pergi part yang lain. Masalah-masalah di hotel ni yang perlu kita tengok, yang perlu kita perhatikan, perhalusi masalah-masalah lain. Contohnya macam tadi kita bincang masalah susunan bilik, tak apa, dah selesai. Sekarang ni bila jemaah dah masuk bilik, masalah lain pula yang timbul, yang selalunya berlaku. Contohnya aircon, contohnya lah. Bilik air tak ada bilik air dan sebagainya lah. Lepas tu bilik berbau lah, bilik tak kemas lah, kadang-kadang bilik ni dah bagi kunci bilik tapi dalam bilik ada orang lain. Pun berlaku macam-macam lah. Maksudnya ada kesilapan dan sebagainya. Apa lagi? Bilik bila dah bagi pintu tak boleh buka lah. Apa lagi? Bila yang selalu berlaku lah, yang orang kata apa, perkara-perkara yang biasa berlaku apabila kita menguruskan jemaah di hotel ni, perkara-perkara yang selalu berlaku. Apa lagi yang kita tengok, aircon tak sejuk tu biasa, pintu tak boleh buka tu biasa. Apa lagi, bukan sebenarnya tak boleh buka, tapi kadang-kadang jemaah tak pandai buka, tapi kadang-kadang pun memang tak boleh buka. Cuma sebab dia pakai scan kan, jadi selalunya menjadi mutawif ni kadang-kadang letih nak melayan tentang pasal kunci pintu ni. Jadi kunci ni perlu di reset, kadang-kadang tak boleh buka, kena reset dekat reception dan sebagainya. Kalau mutawif atau group ataupun leader ni dia perlu dibantu, tapi selalunya dia boleh bagi tahu jemaah mana-mana kunci yang tak boleh nak buka, pergi ke kaunter, reset balik. Itulah kalau semua nak mutawif buat, jenuh lah. Jadi kalau boleh buat sendiri, kita buat sendiri yang tu. Jadi kita kena pesan sebab kadang-kadang kunci ni dia reset, tak boleh buka sebab dia pakai scan kan. Kemudian itulah kadang-kadang jemaah ni dia tak pandai nak malah satu dari segi komunikasi dan sebagainya. Kemudian lain-lain hal, apa lagi? Lain-lain hal towel lah, tak ada towel, itu perkara-perkara biasa, tapi saya just nak highlight yang perkara yang sebenar, realiti yang akan berlaku. Tak ada towel, kita uruskan. Yang mana kadang-kadang kita call reception untuk dapatkan towel dan sebagainya. Ini perkara biasa, nampak macam remeh, tapi tak ada towel pun jadi isu sebenarnya. Jadi ini antara orang kata apa, realiti yang berlaku apabila kita menguruskan jemaah melibatkan bilik-bilik hotel ni. Jadi kadang-kadang kita sebagai mutawif ni, masa kita buat serahan bilik dan sebagainya, kita jangan masuk bilik lagi. Kalau kita masuk bilik pun kita jangan, orang kata apa, jangan lupakan lagi, jangan pergi terus tidur dan sebagainya, sebab mungkin akan berlaku perkara-perkara yang mungkin akan berlaku macam saya sebut tadi. Jadi kita standby dalam jangka masa tertentu. Kalau tak ada telefon daripada jemaah, kalau tak ada apa-apa,
anggap everything okey lah. Tapi kadang-kadang akan ada, Ustaz ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena, kita cuba selesaikan lah. Kita cuba selesaikan walaupun kita dah bagi agihan kunci dan sebagainya, kemungkinan akan ada masalah. Contoh yang lain, kita ingat biliknya berlima, kita ingat katilnya berlima, bila jemaah sampai dekat bilik, tengok-tengok ada 2 katil, ada 3 katil, lagi 2 orang tak ada katil. Ini perkara yang biasa berlaku, kesilapan ni. Ini kita kena selesaikan, kita kena deal, kita kena runding dengan pihak wakil kita di Madinah dan sebagainya untuk clearkan benda ni. Kadang-kadang ada orang buatkan bilik. Masalah yang lain, kadang-kadang dah dapat bilik hari ni, besok nak kena pindah bilik yang lain pun berlaku juga. Sebab apa? Sebab ni antara hotel, management hotel lah, disebabkan ada mungkin penuh ke dan sebagainya, mungkin transfer ke bilik ni sekejap, esok balik ke bilik ni balik, sebab bilik ni ada dah booking dan sebagainya, pun kemungkinan akan berlaku. Jadi kita sebagai mutawif ni, kita kena ambil kira, kita kena runding, kena selesaikan dengan berhemah lah. Sebab perkara ni melibatkan bilik ni sebenarnya leceh. Leceh bagi mutawif, leceh bagi jemaah, nak kena pindah lah. Macam saya cakap tadi, bilik beg dah buka apa semua, nak kena pindah lagi. Kadang-kadang nak kena rombak jemaah, kadang-kadang yang boleh melibatkan jemaah kita bermasa muka lah. Tak puas hati, letih lagi apa benda ni, menguruskan kita dah bayar. Kita dah bayar, gini pula dapat. Macam tu lah, bila sebut pasal bayar ni, memang masalah lah. Sebab tu kita ingat, jemaah ni kadang-kadang walaupun dia bayar, walaupun dia everything, maksudnya rezeki ni masing-masing. Kita kena ingat macam tu. Tidak semestinya apa yang kita bayar, kita dapat. Jadi sebab ni yelah, bab rezeki ni kita tak tahu. Jadi bila jemaah ungkit pasal bayar ni, dia sepatutnya dia dapat begini, itu susah sikit lah kita nak handle jemaah-jemaah yang IGU berkenaan dengan bayar ni. Yang penting kita nak cuba tanamkan supaya dia orang redha lah. Bagaimana mutawif tu kena pandai lah. Macam tu saya cakap tadi, mutawif ni kena banyak skill dalam memberi tarbiyah kepada jemaah kita. Macam tu lah. Okey, kita lihat lagi komen kita. Mungkin ada ahli sahabat-sahabat kita nak komen, nak bagi pandangan, nak bagi pertanyaan, nak bagi pembetulan, nak bagi ulasan. Silakan, tak ada masalah, kita sembang-sembang ni dalam perbincangan kita pengurusan hotel di Madinah yang melibatkan jemaah kita, jemaah lain dan sebagainya. Jadi tadi kita bincang pasal kunci, sekarang kita nak bincang permasalahan yang berlaku di hotel. Permasalahan yang lain yang selalu berlaku, contohnya apa lagi di hotel ni? Tadi kita dah bincang makanan tak cukup. Makanan cukup, tapi faham di hotel Madinah kadang-kadang menunya setiap hari sama dan sebagainya, jemaah tak boleh makan dan sebagainya. Kita bantulah apa yang patut-patut. Kadang-kadang jemaah tak kena dengan selera dia dan sebagainya. Ini mungkin akan berlaku. Sebenarnya kesilapan ni bukan kesilapan daripada mutawif. Syarikat pun nak kata silap pun tak pasti, sebab syarikat dah request apa yang feedback daripada jemaah, tapi kadang-kadang ni berlaku juga. Jadi kita sebagai mutawif ni kita kena timbang-timbang lah, mana yang lebih, mana yang kurang tu kita cuba bantu. Kita tengok jemaah-jemaah ni, kalau betul-betul dia serius tak boleh makan dengan ni, kita bantulah, sama mana kita ajak dia orang makan kat luar dan sebagainya. Ini sebenarnya budi bicara mutawif lah, budi bicara mutawif. Jadi ini antara yang selalu berlaku lah. Kemudian kalau di hotel Madinah ni, di hotel, masalah-masalah di hotel ni selalunya bila waktu makan, selepas solat memang orang balik lah, ramai-ramai balik. Bila ramai-ramai balik nak makan lepas subuh, nak breakfast, lepas isyak nak makan malam, memang queue lah, memang queue panjang dan juga terpaksa beratur dan sebagainya. Jadi ini peranan mutawif semasa queue ni adalah, bukan mutawif makan dulu, mutawif nak kena lihat, nak kena berada di hotel, nak kena make sure everything, sama ada dari segi pinggan ke, daripada sudu ke apa benda, kita pantau. Di samping sebenarnya ada tim-tim catering yang bertugas, tapi kita sebagai mutawif di dewan makan kita kena perhatikan, kita kena bantu, kita kena ambil hati, kita kena sembang, tanya jemaah dan sebagainya. Nanti kita akan bincang SOP mutawif yang kena ada di dewan makan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara permasalahan ni akan berlaku. Queue panjang satu bab. Kemudian tempat duduk satu bab. Bila dah dapat makan, tak ada tempat duduk. Sebab itulah mutawif ni kena pandai, kena berada di dewan makan untuk pastikan everything okay. Kalau mana-mana yang dah habis makan, kalau boleh kita pesanlah
sendiri mau ingat lah sebenarnya, tapi yang tak mau ingat ni dia orang masih duk sembang bla bla. Jadi kita kata okey tak apa, Haji boleh tak untuk bersembang dekat lobi dan sebagainya, sebab kita nak bagi laluan kepada jemaah lain makan dan sebagainya. Tapi biasanya dia orang faham. Jadi kita sebagai group leader, kita pusing, kita lihat apa yang patut bantu. Inilah antara peranan-peranan yang kita kena mainkan semasa di Dewan Makan beramai-ramai, berpuluh-puluh, beratus. Itu masalah yang berapa saya tak ingat. Masalah lain kalau di Hotel Madinah ni kadang-kadang lift jam. Bukan jam. Ramai kan, bila ramai lift tu naik turun. Jadi dalam satu masa serentak nak menggunakan lift yang sama, mungkin liftnya tak banyak, jadi jam. Kadang sebab tu saya bagi tahu tadi, kalau jemaah-jemaah yang orang kata apa yang tak kuat dan sebagainya, kita susun dia orang duduk di level yang rendah supaya kadang-kadang ada masa-masanya keperluan lift ni bukan tak boleh pakai, dia orang tak malas nak tunggu, dia orang nak naik tangga. Jadi dia orang boleh naik tangga. Yang mana kalau yang duduk tingkat 5, 6, 7 tu naik tangga berpeluh jugalah. Itu antara reason kita kena kadang-kadang kita kena ambil kira lah. Okay, kita lihat Wana, apa khabar? Waalaikumsalam. Hajah, Tuan Haji, apa khabar? Selamat berpuasa, selamat pagi. Okey, kita lihat lagi masalah-masalah yang lain, masalah lift, tempat makan dan sebagainya. Semua ni semua perkara-perkara yang kita cakap tadi sebenarnya kita kena make sure kita handle dengan berhemah lah. Mungkin kadang-kadang kita boleh pesan kepada jemaah-jemaah kita, kalau berlaku begini kita pesan, okeylah mungkin kita pesan lepas waktu solat mungkin sebahagian daripada grup kita makan lewat-lewat sedikit supaya nak bagi laluan, ataupun balik ke bilik dulu lagi 20 minit, 10 minit turun ke bawah balik untuk ambil makanan dan sebagainya. Kita yang bagi cadangan dan sebagainya, terpulang daripada diorang, ataupun makan dahulu dan sebagainya, terpulanglah kita manage, kita handle dengan caterer dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada juga yang macam contoh tadi, tak ada tempat makan, dah terlalu orang kata apa, dah terlalu padat sangat, dia bawa makanan tu makan dalam bilik dan sebagainya. Kadang-kadang dibenarkan, cuma kita sebagai leader ni kita kena pesan lah, pinggan-pinggan tu kena bawa turun balik dan sebagainya. Dan kebelakangan ini kalau tak silap saya, pihak hotel caterer ni dah sedia polystyrene ataupun bekas yang orang kata apa, pakai buang ni untuk jemaah take away makanan tu, sebab tempat duduk, masalah tempat duduk dan sebagainya lah. Dia dah sediakan. Kalau tak sediakan, nanti jemaah pakai pinggan tu tak turun, duduk kat bilik bersusun-susun, padahal pinggan tu dia orang nak gunakan kembali untuk waktu makan yang lain dan sebagainya. Jadi untuk atasi masalah tu, dia orang sediakan bekas polystyrene ke bekas plastik yang transparent tu untuk takeaway, jemaah takeaway yang tak nak makan di dewan makan, dia orang nak makan kat bilik dan sebagainya. Itu antara solution yang diambil oleh pihak catering lah dalam nak menyelesaikan masalah pinggan-pinggan yang dibawa ke bilik ni tak dihantar semula. Macam-macam lah. Jadi kita sebagai mutawif, kita kena faham lah benda-benda macam ni, sebab dia melibatkan, walaupun bukan di atas kepentingan pihak syarikat, tapi dia melibatkan kepentingan catering dan sebagainya. Kita pun ambil maklum lah, kita sebagai petugas, kita kena jagalah semua pihak-pihak yang berkaitan, yang berkenaan, bagi kebaikan semua. Okay. Dan apa lagi cabaran-cabaran dan masalah-masalah di hotel. Cabaran yang lain, tadi kita cakap kunci bilik yang jemaah kita selalu bawa, yang tak janji dengan jemaah yang lain, tiba-tiba gitu gini dan sebagainya. Cabaran yang lain. Okey. Kalau saya ingat saya dah review masalah-masalah dan cabaran-cabaran di hotel, yang lain-lain tu saya ingat tak adalah sangat. Mungkin ada juga, mungkin saya terlepas pandang, mungkin boleh tambah. Cuma di sini saya nak highlight juga yang berkenaan kedudukan hotel kita. So kita sebagai petugas, kita sebagai leader, di samping kedudukan hotel kita di Madinah ke di Mekah ke, perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian, iaitu dari segi lokasi dan kedudukan hotel kita adalah yang saya sebutkan semalam, iaitu kita kena faham, kita kena expert, kita kena betul-betul orang kata apa, kita kena betul-betul hafal lah kedudukan hotel kita, yang mana kita perlu beri perhatian tentang di mana area-area berdekatan dengan hotel kita, macam money changer, tempat membeli SIM card,
tempat shopping, tempat makan, tempat apa lagi dekat-dekat dengan hotel kita ni. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu take note, yang mana jemaah kita akan tanya. Kalau kita tak boleh jawab, maknanya kita tak membantulah soalan-soalan jemaah kita. Jadi kalau kita dapat jawab, boleh dikatakan kita terbaiklah pada pandangan jemaah. Semua mutakhir tahu. Tanya catering, tanya catering, tanya tempat makan, mutakhir boleh tunjukkan. Lagi-lagi tanya tempat shopping lah. Tempat shopping, tempat beli jubah, tempat beli ini, beli itu, mutakhir semua maklum. Berdekatan dengan hotel-hotel kita yang jauh-jauh tu kita cerita lain lah. Tapi bila berdekatan dengan hotel ni, apa yang kita boleh bantu jemaah, apa yang kita perlu tahu, apa yang perlu kita jemaah nak tahu dan sebagainya, kita dah ada dalam record kita. Kita dah take note everything. Tempat-tempat makan di luar, tempat-tempat shopping, apa lagi, tempat beli SIM card, money changer, lagi apa lagi? Dan juga kita kena farmasi, dan juga apa lagi yang kita perlu take note, mungkin hospital, klinik yang berdekatan, apa lagi yang perlu kita faham, kita tahu, kita expert lah, kita hafal kedudukan hotel kita dan sebagainya, yang mana jemaah akan berurusan. Apa lagi? Boleh komen. Apa lagi Hajah Suri, Cik Lizan, apa lagi? Apabila kita berada di hotel ni, apa keperluan-keperluan jemaah yang lain? Apa keperluan-keperluan jemaah lagi dekat area hotel ni? Apa aktiviti jemaah? Masa orang kata apa? Setiap pergi masjid 5 waktu ni mesti dia orang akan singgah dan sebagainya, ataupun aktiviti-aktiviti yang jemaah buatlah, lakukan dan sebagainya, yang berdekatan dengan hotel kita. Kedai kurma, kalau kita duduk di Ansar Jadid tu, kita dah ada satu kedai yang boleh dikatakan panel lah, kedai kurma panel Tiram Travel, sebab signboard dia pun dia dah tulis kedai Ahmad Albab Tiram Travel, dia letak nama company lagi. Dia bagi special rate kepada kita jemaah Tiram, sebab mungkin yalah, sebab kita dah lama dan kebanyakan jemaah kita dia bagi special lah kepada kita, harga dan sebagainya. Itu pun semua kita kena ambil maklum, sebab itu antara keperluan-keperluan jemaah yang boleh dikatakan wajib lah. Kalau balik kena ada kurma, kena ada jubah dan sebagainya, yang antara jemaah-jemaah kita selalu bawa balik sebagai buah tangan dan sebagainya. Dan lain-lain lah, ada yang perkara-perkara yang pelik-pelik pun ada jemaah nak cari di Mekah Madinah ni, yang kadang-kadang mutaif pun tak tahu. Tapi yang contoh yang lain-lain macam wallpaper Madinah, Mekah apa semua, bokhol macam mana sebut dia, yang asap pun, semua tu sebenarnya benda-benda yang mutawif pun kena ambil maklum lah. Ada jemaah-jemaah kita nak cari dan sebagainya di Madinah yang tak ada di Malaysia pun, sebenarnya kita boleh dapatkan maklumat-maklumat ni sebenarnya dengan petugas kita, wakil kita di Madinah. Yang pelik-pelik ni kadang-kadang kita pun tak tahu, kita boleh rujuk dengan wakil kita di Madinah, dia boleh membantu insyaAllah. Okay, Cik Lizan kata sana ada klinik bergerak. Klinik bergerak pun ada macam-macam lah yang kita perlu ni. Kalau dekat Ansar Jadid tu ada klinik hospital, ada hospital Ansar. Itu dekat, kalau apa-apa anything happen, kita boleh bawa jemaah kita jalan kaki je. Ataupun yang uzur kita boleh tolak pakai wheelchair, dekat je. Klinik hospital Ansar. Jadi tak perlu kita tak perlulah ambil teksi dan sebagainya, sebab dekat je, kita boleh jalan kaki. Sangat membantu sebab kedudukan hotel kita dekat dengan hospital. Sebab kita sedia maklum lah, memang kita sebagai petugas pergi dan balik hospital ni biasalah, demam lah, apalah, semua akan boleh dikatakan kita ni pelanggan, boleh katakan runner hospital ni biasalah, malam 3 pagi, 2 pagi setiap hari, boleh dikatakan orang hospital tu pun dah kenal kita sebagai petugas. Okey, itu antara perkara-perkara yang kita perlu highlight masa-masa kita duduk di Hotel Madinah. Apa lagi yang kita nak highlight, mungkin saya terlepas pandang yang kita boleh bincang lagi, ataupun halangan-halangan, cabaran-cabaran yang perkara yang kita take note di Hotel Madinah. Hotel Madinah ni sebenarnya kalau kita bandingkan dengan hotel di Makkah, kedudukan dia di Madinah lebih mudah sebenarnya, sebab dia di Madinah ni hotel dia boleh dikatakan terancang, sebab dia sekitar keliling masjid ni Nabi disusun dengan terancang lah. Lagipun ya, keadaan muka bumi di Madinah mendatar kan. Kalau di Mekah dia lembah kan, jadi ada tinggi ada rendah dan sebagainya. Tapi Madinah kalau kita tengok ketinggian bangunan pun seragam, 13 tingkat, semua seragam. Mungkin
kalau tak salah saya keseragaman ketinggian ni pun diselaraskan oleh kerajaan Saudi, yang mana diorang kata tidak dibenarkan bangunan-bangunan yang tinggi ni melepasi menara masjid. Macam itulah kalau tak salah saya, kalau salah tolong betulkan maklumat yang saya dapat ni. Lama dah saya tengok. Jadi kalau kita lihat juga perkembangan terkini ni adalah proses pembesaran Masjid Nabawi, iaitu extend hotel dan sebagainya. Banyaklah dia orang robohkan daripada dulu muzium dulu sebelum muzium dia mahkamah, sekarang dia di muzium Asma'ul Husna dan lain-lain, dan dah dirobohkan, dijadikan, mungkin jadi hotel tak silap saya, dijadikan dataran dekat Sakifah Bani Saidah dan sebagainya. Banyaklah perubahan-perubahan yang kita akan lihat tidak lama lagi. Okey, berkenaan dengan hotel. Kita dah habis pasal hotel. Sedikit gambaran lah, mungkin ada perkara-perkara yang saya tak sentuh yang mungkin kita boleh bincangkan lagi. Jadi kita sambung kembali dalam aktiviti ataupun tugas-tugas kita apabila kita berada di Madinah ni. Macam saya maklumkan sebelum ni, kita sebagai mutawif ni, kita waktu kerja kita bukan siang hari, waktu kerja kita 24 jam. Jadi kita sentiasa kena standby lah, apa-apa juga kemungkinan. Jadi semasa kita terlibat di hotel ni, kita perlu update info kepada jemaah kita esok nak buat apa, dan lusa kita kena confirm dengan pihak-pihak yang berkenaan. Kalau kita nak buat ziarah, mungkin kita nak mencari mutawif, mungkin kita nak confirm dengan transport, mungkin kita nak kena bincang dengan grup yang lain dan sebagainya dalam program-program tambahan ataupun ziarah-ziarah luaran, dalaman yang mungkin kita nak selaraskan bersama. Ziarah dalam kita boleh join dengan grup yang lain dan sebagainya. Ataupun perkara yang penting juga iaitu pengurusan ziarah jemaah wanita untuk ke Raudah, yang mana kita sebagai mutawif kita terhad hanya sampai ke pintu masjid saja, sebab sampai pintu masjid jemaah wanita kena masuk melalui pintu wanita, yang mana akan mutawifah yang akan mengiringi mutawifah mana yang kita akan deal untuk pastikan jemaah kita dibawa ke Raudah. Dan semua ni kita kena rancang dan kita kena buat semasa kita berada di Madinah. So kita sebagai mutawif ni kita kena plan lah, kena susun. Dan kita ingat, kita sebenarnya walaupun kita menguruskan jemaah secara solo, tapi sebenarnya kita dalam satu hotel ni kita ada banyak grup A, grup B, grup C, yang mana penerbangan berbeza, tarikhnya lain, mungkin kita sampai dia orang balik, mungkin sampai sama-sama, mungkin kita nak balik dia orang baru sampai dan sebagainya. Yang mana ramai mutawif yang ada dalam masa yang sama di hotel kita duduk tu, mutawif baru, mutawif lama, mutawif berpengalaman dan sebagainya, yang mana kita akan join together dalam menyambut jemaah dan sebagainya. Kita akan jumpa sekali, kita akan lepak-lepak di lobi, kita akan selisih dia orang setiap waktu sembahyang dan sebagainya. Kita bukan perseorangan dalam tempoh masa gini. Dalam kesempatan ini biasanya kita akan duduk berbincang bersama dalam apa jugalah, dalam pengurusan untuk membantu urusan-urusan jemaah. Biasanya membantulah di antara mutawif dengan mutawif. Sebab tu kalau kita ingat ada pesanan daripada mutawif-mutawif kita, jangan sombong. Jangan malu bertanya dengan mutawif-mutawif yang lain. Itu antara perlu yang kita ambil maklum lah. Kita rajin-rajinlah bertegur dengan mutawif-mutawif kita yang lebih senior daripada kita. Mungkin banyak perkara-perkara yang kita boleh update dengan diorang, sebab diorang ni selalu pergi umrah, selalu menguruskan jemaah umrah. Apa-apa masalah yang berlaku, mungkin antara cadangan best practice lah yang telah diamalkan, mungkin yang kita boleh ambil pakai lah dalam menguruskan jemaah. Itu antara tip dan juga panduan yang kita perlu beri perhatian, insyaAllah. Waalaikumsalam Nurmah Misman dan juga sahabat-sahabat kita yang baru masuk. Kita sekarang dalam perbincangan pengurusan jemaah di Hotel Madinah, insyaAllah. Okey, apa lagi yang kita boleh sembang-sembang di Hotel Madinah? Hotel Madinah, bila selalunya kita dekat bilik hotel kita memang ada
Di Hotel Makkah pun, Hotel Madinah pun sebenarnya ada live TV live TV. Kita boleh maklumkan kepada jemaah, di samping kita nak tahu waktu solat dan sebagainya, kita boleh follow live TV, sebab live TV tu azan di Madinah dan azan di TV tu live lah di Mekah. Jadi kita antara maklumat-maklumat tambahan, biasanya jemaah-jemaah yang baru mungkin dia tak tahu, tapi kita kena bagi tahu dia. Jadi live TV di Madinah tu adalah live langsung daripada Masjid Nabi dan juga Masjid Haram. Jadi dekat bilik tu biasanya kita buka biar dia berjalan je. Biasanya kalau di Madinah live TV-nya dia akan bacaan hadis ya. Tapi kalau di Mekah biasanya dia akan bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia ada dua perbezaan, biasanya macam itulah. Kalau Madinah dia hadis je, kalau di Mekah dia background dia bacaan Al-Quran. Cikgu Fauzi kita baru masuk. Selamat pagi cikgu, hari ni tak ada ke mana-mana. Hari ni hari Sabtu kan, mungkin ada nak pergi beli barang dan sebagainya. Saya ada sedikit masa lagi, pukul 9, cuma saya nak maklumkan pukul 10 nanti kita ada sedikit kelas melalui Google Meet untuk bakal-bakal mutawif kita dalam siri-siri perbincangan secara tertutup lah bagi yang penerima sijil. Bagaimana hala tuju kita selepas kita habis kelas latihan kita ke mana arahnya, bagaimana dan sebagainya, step-step seterusnya. Mungkin Haji Zainuddin kita akan kongsikan tentang perjalanan-perjalanan kita seterusnya sebagai mutawif yang barulah nak berkecimpung dalam dunia menguruskan jemaah umrah di Haramain, insyaAllah. Kita jumpa pukul 10 nanti. Dan ada satu perkara lagi, saya tengah berbincang dengan kru airline Malaysia Airline tentang saya nak minta sedikit perkongsian kabin kru kita menguruskan jemaah umrah flight Malaysia Airline MH380 yang mana jemaah lebih kurang 800 orang, yang mana dia bertugas sebagai kabin kru. Saya nak minta pandangan ataupun pengalaman beliau lah dalam menguruskan jemaah umrah, dan juga mungkin kita boleh minta pandangan berkenaan dengan tip-tip dalam airline dan sebagainya. Salah seorang cabin crew yang berpengalaman, saya tengah cari masa dengan dia. InsyaAllah dia kata tak ada masalah, dia pun PKP ni duduk rumah je. Jadi penerbangan dia orang pun sekarang ni tak ada. Jadi ada masa nanti kita buat live secara FB live, mungkin kita boleh bincang-bincang dengan pihak yang pakar lah dalam airline, bukan mutawif. Mutawif hanya mengurus, jadi orang yang terlibat dengan airline lagi fahamlah tentang apa SOP, prosedur dan sebagainya. Macam kita bincang semalam berkenaan dengan kecemasan-kecemasan yang berlaku bila kita menguruskan jemaah, apa perlu tindakan, SOP dan sebagainya. Nanti kita bincang panjang lebar dengan kabin petugas airline kita, insyaAllah. Saya tengah berbincang dengan dia. Cikgu Zul, apa khabar Cikgu Zul? Cikgu Zul kita daripada Kelantan, Kota Baru, salah seorang daripada jemaah dan juga kenangan bersama Cikgu Zul, bersama arwah dan sebagainya. Antara kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan lah. Saya lah dan juga Cikgu Zul lah sebagai tetamu jemaah umrah, tetamu Allah, dan juga sebagai pengiring kepada arwah yang kembali ke rahmatullah dengan perjalanan yang sangat indah lah. Selepas balik umrah, arwah meninggal dalam flight dan sebagainya. Saya ada pengalaman dengan Cikgu Zul dan sangat-sangat dicemburui oleh umat lah, kembalinya dengan perjalanan yang indah lah, balik daripada umrah, meninggal dan sebagainya. Wallahualam. Kita harapkan kita pun macam itulah, kembali dengan baik dan sebagainya, insyaAllah. Kita bincang dalam pengurusan jemaah di Madinah dan juga hal-hal tip-tip panduan yang kita perlu take note. Mungkin sedikit mungkin siri 15, siri 16 kita akan bincang pengurusan jemaah untuk ziarah dalam, pengurusan jemaah untuk ziarah luar, ziarah wada dan juga program tambahan. Saya cuba buat siri by siri, saya tak nak cerita dalam satu siri sebab kita asing-asingkan supaya lebih fokus lah, insyaAllah, dalam Facebook Live. Jadi hari ni kita bincang 4 hotel saja di Mekah, di Madinah. Apa-apa isu yang berlaku, apa-apa masalah yang perlu kita hadapi, kita selesaikan di Hotel Madinah dalam menguruskan jemaah, insyaAllah.
Cikgu Fauzi ada komen tentang pengurusan jemaah di Hotel Madinah ataupun Cikgu Zul, apa yang selalu kita hadapi masalah-masalah jemaah di Hotel Madinah selain pada yang kita bincangkan tadi, boleh komen, kita sama-sama bincang. InsyaAllah aja suri kita sebelum kita akhiri pembincangan kita pukul 9 insyaAllah. Pukul 9, pukul 8 lebih untuk slot pembincangan kita di Hotel Madinah menguruskan jemaah insyaAllah. Ada komen, ada pandangan, silakan boleh komen. Di Hotel Madinah, untuk makluman anda semua, kita ada setakat ni kita terlibat dengan hotel Hotel Ilah Majidi, Hotel Ansar Jadi, Hotel apa lagi? Hotel ODST dan juga hotel-hotel yang kita merancang yang akan datang, iaitu Concord dan sebagainya, yang mana kita cuba untuk meminimalkan jarak hotel dengan masjid, yang mana lagi dekat lagi baguslah, lagi memudahkan jemaah. Kalau hotel yang jauh, dia memberi kesulitan kepada jemaah, terutama jemaah-jemaah kita yang uzur lah. Tapi Madinah ni tak ada masalah sangat, sebab jalan nak ke Madinah ni dia tidak ada bukit dan sebagainya, jadi mudahlah. Cuma kita nak dekatkan jarak hotel dengan masjid, yang mana kita banyak perkara-perkara yang boleh memudahkan jemaah kalau hotel ni dekat lah bagi yang jemaah kita yang uzur. Waalaikumsalam Tuan Haji Rizwan. Semoga Allah memberkati tiram dan pengurusan umrah. InsyaAllah, mudah-mudahan mana-mana semua travel lah yang mengurus jemaah umrah ni memang terkesan lah syarikat pelancongan terutamanya lah yang mana yang melibatkan airline yang tak boleh terbang. COVID ni memang kita tak boleh nak buat apalah. Jadi kita mengambil usaha dengan kita boleh buat apa yang kita boleh buat, kita boleh buat lah. Kita buat apa yang patut, kita buat kelas, kita buat persediaan dan sebagainya, yang mana jemaah kita tak dapat terbang lah buat masa ni. Kita tak pasti sampai bila. Jadi kita sama-sama doa lah, mudah-mudahan dipermudahkan dalam urusan kita menguruskan jemaah pergi ke Baitullah dan sebagainya. Dan walaupun kita semua tahu Masjidil Haram dan Masjid Nabi tak dibuka, tapi kita sentiasa azam lah, dan kita yakin satu masa nanti Allah akan mengizinkan kembali umat untuk menziarahi Rasulullah, menziarahi Baitullah dan sebagainya. InsyaAllah kita azam lah. Jadi kita tujuan kita buat program perkongsian pengalaman dalam membimbing jemaah ataupun wakil-wakil kita yang baru ni, sebenarnya pun ni satu azam lah, untuk kita terus kelangsungan kita untuk bertugas berkhidmat kepada jemaah kita, jemaah umrah insyaAllah. Mudah-mudahan usaha kita ni dirahmati Allah insyaAllah. Jadi kita selesai perbincangan kita di topik berkenaan dengan hotel. Sebelum saya tutup perbincangan kita ni, saya ada satu iklan. Ni. Saya mewakili iklan ni kepada siapa yang melihat view saya ni. Ada kami, ataupun bukan saya, ada sahabat kita ni, dia ada dapat satu cebisan kain kelambu Kaabah. Tahun bila saya tak pastikan, tapi kelambu Kaabah saiz dia 1 kali 1 meter lah, 1 meter persegi. 1 meter persegi kain kelambu Kaabah pada tahun bila saya tak ingat. Kita pun sedia maklum lah, setiap kali nak masuk musim haji, kelambu Kaabah akan ditukar, setahun sekali kelambu Kaabah akan ditukar baru. 1 meter persegi kalau tak silap saya. Dia menjual pada tawaran harga RM20,000. Kalau siapa nak, PM saya. Saya bukan ejen lah. Saya tolong sampaikan, nanti boleh direct terus dengan dia tanpa melalui saya. Dia letak harga RM20,000. Selalunya cebisan kain kelambu Kaabah ni biasanya kerajaan Saudi dia memberi kepada negara-negara ataupun kenamaan, tak pasti saya pula. Tapi bukan senang nak dapat kelambu Kaabah. Hanya negara-negara yang terpilih ataupun kenamaan sajalah. Yang sahabat kita ni pun kenamaan jugalah, cuma dia kata dia ada lebihan, dia nak jual. Jadi bagi yang berminat boleh PM saya, nanti saya temukan dengan pemilik kain kelambu Kaabah tu, ada di Malaysia.
Dia nak jual 20,000. Bukan senang Mungkin ada masjid-masjid nak, dia minta saya wakilkan. Tak ada masalah, saya wakilkan. Saya tak ada apa-apa ambil untung dan sebagainya. Jadi kalau yang berminat, silakan. Nanti saya boleh PM saya lah. Saya temukan dengan pemiliknya, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi dalam siri penerangan saya sebagai orang kata apa, sebagai petugas haraman, insyaAllah pada siri-siri yang akan datang. Siri sekarang siri 14, mungkin siri 15. Kita akan bincangkan dalam aktiviti-aktiviti kita di Madinah. Hari ini kita bincang aktiviti dan skop tugas kita di hotel Madinah, dan kita akan bincang siri dan skop bidang tugas kita untuk ziarah dalam di Madinah. Apa yang kita perlu take note sebagai mutawif, sebagai group leader, apa yang pengisian, apa aktiviti, bagaimana kita nak menguruskan masa dan sebagainya. Nanti kita akan bincang dalam aktiviti ziarah dalam. Mungkin kita perlu khidmat daripada mutawif-mutawif di Madinah dan sebagainya. Nanti kita akan share bagaimana untuk kita minta bantuan dan sebagainya. Ataupun kepentingan ziarah dalam. Sebenarnya dia ziarah dalam ni kita senang faham, ziarah di Masjid Nabi lah. Ziarah berdekatan, ziarah yang tidak ada transport, kita jalan kaki je. Contohnya ziarah ziarah dalam, ziarah Raudah, ziarah ke Baqi', ziarah ke makam Rasulullah. Kita nak ziarah di Suffah, kita nak tunjuk ataupun kita nak memberi lokasi Suffah, Raudah, dan juga Sakifah Bani Sa'idah, dan banyak lagi lah tempat-tempat yang berada di sekitar Masjid Nabi yang kita nak buat ziarah dalam, yang kalau kita tak beri perhatian agak rugilah jemaah kita. Jadi kita akan bincangkan dalam siri yang ke-14, ke-15 insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam siri perkongsian kita dalam latihan mutawif kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap, ada soalan ni. Arjun Cairo tanya, kelambu Kaabah tu untuk buat apa? Untuk buat apa Untuk simpanan koleksi lah. Untuk simpanan koleksi kelambu Kaabah simpanan koleksi. Dari segi perkara-perkara lain tu saya tak berani nak cerita lah. Tapi ni sebagai simpanan koleksi sentimental kita lah. Nanti saya dapatkan detail lebih berkenaan kelambu Kaabah. Siapa nak PM saya, nanti saya temukan dengan pihak yang menyimpan kain kelambu Kaabah tu yang berada di Malaysia. Dia nak jual 20,000, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pukul 10 pagi ni kita akan ada satu kelas tambahan yang kita akan bincang tentang hala 7 mutawif baru kita, yang kita akan gunakan, kita akan berbincang dalam media platform yang tertutup, iaitu di Google Meet. Nanti saya akan bagi link dalam grup WhatsApp peserta khusus mutawif kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 2 kali ni saya bagi salam. Selamat berpuasa.